Tu kita tak perasan tu. Biasa benar cakap macam tu. Kan? Ya. Jadi mana hadir pada peluang yang ada. Yang ketiga, ini adalah zaman apply. Bukan zaman kita cakap je. Kan? Orang yang bercakap tapi kena buat. Aku rasa aku nak jadi pekerja yang amanah. Jangan cakap aja, kena buat. Datang lambat. Kadang-kadang dah sampai tak terus kerja, minum dulu. Kan? Lepas minum kerja sikit, minum lagi. Lepas tu tak kerja pun membincangkan episod drama malam tadi. Alah. Dalam minum-minum tu tiba-tiba dia tengok, weh, tak rasa kan kerja sekarang, tiba-tiba dah pukul 4. Kau memang tak kerja masalahnya. Dah kerja kau minum daripada pagi, memang dah tak rasa kerja tu. Itu masalahnya. Kan? Aduh, itu masalah. Benda tu berlaku di semua tempat kecuali PTP. Saya dah kaji dah benda ni. Amin. Saya cakap dia orang, kau ikutlah PTP tu, dia cukup jaga amanah ni. Kenapa seronok sangat datang ceramah kedua ni? Kenapa seronok sangat? Maknanya tak payah kerja. Benda tak adalah saja je kan. Tapi sebab ambil turn dengan ceramah kan, bagus supaya kerja tu berjalan kan. Bagus. Maka ini adalah zaman apply. Macam suami lah kalau dia cakap kan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, salat dan salam kata junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat kita bersama-sama di surau At-Taqwa ini untuk bersama-sama dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Jadi jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Ya. Jadi hari ini saya tak sangka pula yang pagi tadi itu lain pun je. Saya ingatkan petang ni sambung lagi punya orang lain. Tapi tak apalah. Saya akan sambung ni untuk menjadi pekerja-pekerja awesome, rakan sekerjaku awesome. Maknanya kalau nak orang lain awesome, kita pun kena awesome juga. Saling-saling awesome lah kan. Awesome ni maksudnya pekerja yang hebat. Jadi extremely sangat baik, pekerja yang sangat baik, bukannya baik yang biasa-biasa. Mesti ada kelebihan. Yang mana Nabi sebut, Allah Ta'ala sangat suka hambanya bila melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan keadaan yang baik, teliti dan sempurna. Mana bukannya sekadar buat saja, dia mesti buat yang terbaik. Dia buat yang terbaik. Contohnya kita selalu sangat dengar kan, orang tu buat projek perumahan, contohnya dia buat rumah kita, kontraktor ni dia buat kan, biasalah Melayu, dia tengok ayat tu kan. Melayu bukan Islam dah. Kalau Islam lain, kalau Melayu tu Islam, betul-betul Islam, dia bawa semangat Islam, dia patutnya buat yang terbaik. Ini dia kata sekarang susah, barang mahal, dia nak untung kan? Buat satu rumah nak kaya macam mana kan? Sebenarnya dia kena faham. Itu saya tadi baru cerita dengan sahabat-sahabat waktu makan tadi. Saya dulu terbabit dengan program My House, repair rumah orang-orang susah kan. Kalau siapa yang memang, kalau ikutkan peruntukan yang untuk ubah suai rumah nak repair orang miskin ni, kita bagi untuk setiap episod 25,000. Memang kalau ikutkan, kadang tengok pada keadaan rumah, kadang-kadang dia mungkin kalau untung mungkin dalam 2-3 ribu je ikutkan. Tapi dia, kalau orang tu nak lebih, dia mula kualiti dia kurang. Ada satu rumah tu kecewa sangat saya tengok, sebab bila dia buat sengit tembok. Itu yang kalau dia zoom tu, bila rumah dah siap tu, dia laju kan, tak nak tunjukkan betul-betul sebab takut penonton perasan. Bayangkan kita nak promote dia tu, salah satu cara kita boleh memperkenalkan kontraktor tu keluar TV, nampak dia buat kerja yang baik. Dia tak nak kan. Kat rumah saya dulu panggil kontraktor datang buat awning kan, buat lubang tu terus sekali pasang palang lain pula, lubang dengan palang macam mana ni. Dia kata tak apa, nanti boleh tutup dengan skru. Menitik air hujan waktu hujan kan. Tu belum cerita pasang gutter tu, yang laluan air kan, pasang gutter. Jom kebetulan hujan, kita tengok okey tak air turun. Tak turun air. Apa kau jual gutter ni? Ui, ditolan tau air ni kan. Rupa-rupa bertakung dekat tengah, sebab dia tak ukur betul-betul kan, tak pakai penimbang air tu
Takkan tu pun kita nak ajar, penceramah pula ajar kontraktor macam mana cara nak buat kan. Ni tak susah ni ustaz, boleh tengok dia bertakung, tak susah ni ustaz. Dia tabuknya tengah tu, dia arahnya rumah jiran. Ustaz bincang dengan orang sebelah, la ilaha illallah, saya kata jangan nak buat kerja macam ni, saya kata. Tapi lepas tu saya kata, cuba tengok rumah Cina depan tu, depan rumah saya tu rumah Cina, saya tengok ada tak dia buat macam tu. Tak ada kan, semua tebuk dekat tepi. Macam mana buat? Makna dia ukur. Okeylah ustaz, kau kenalah condongkan sikit, takkan aku nak ajar kau. Dia pun condong, dah macam gelongsor pula dah. La ilaha illallah, saya kata tak tahu nak cakap. Tapi kalau macam tu kontraktor Melayu, bukan kontraktor Islam. Itu standard dah. Itu sebabnya kita kena bezakan kan? Janji Melayu tak, janji Islam kena pakai. Nampak tak? Itu sebab kalau kita tengok Jepun, kadang-kadang kita rasa macam Jepun tu lagi Islam dah gitu. Pahala tak kan? Kalaulah Jepun tu Islam, dia lagi Islam dah gitu. Sebab dia jaga kebersihan dia macam mana Jepun. Ada sekali Abang Abius dia cerita dengan saya, dia syuting dekat Jepun. Dia syuting drama apa, JKKK apa tak, dia syuting drama kat sana. Dia buat dekat laman rumah tu, belok bersih rumah orang ni, senyap sunyi. Jadi lepas tu tengah syuting tu dia kata nak buang air, macam mana? Masuk dalam lah, dalam rumah tu ada toilet. Dia buka sliding pertama, tak ada orang. Pergilah sliding yang kedua, penuh orang kat dapur tu, tengah nak masak. Masa potong bawang tu, tak nak bunyi bising, takut ganggu orang syuting. Bayang adab dia macam mana? Bayang kan? Dia kata, ya Allah ustaz, dia kata jangan saya, dia balik dia cerita dengan saya, dia kata ustaz, kalau Islam dengan apa, Islam Malaysia tak macam tu, walaupun itu bukan Islam. Dia nampak tak? Bayangkan kadang-kadang kita fikir kan, buat dia kerja dia lebih baik. Contoh dalam bab masa, orang Jepun kalau kita janji dengan dia pukul 3 petang, mesti 3.00 sampai. Kalau kita datang 2.58, kita tunggu dia, Jepun tu marah. Sebab jangan sampai dulu. Sebab kalau sampai dulu, macam kita nak tunjuk kita lagi awal pada dia. Dia yang lambat. Dia tak suka. Mesti sama sampai dengan dia pukul 3. Macam tu lah perangai Jepun ni. Bayangkan. Kalau lambat lagi lah dia marah. Dia peduli apa kita cakap bahasa Inggeris tak bahasa Inggeris. Dia pakai bahasa Jepun, pakai translator. Dia macam tu. Kita ya kan, yang banyaknya masalah kan, kononnya jaga standard, tapi standard tak jaga pun sebenarnya dari segi Islam. Itu sebabnya Nabi kata Allah sangat suka hambanya kalau buat satu amal pekerjaan dibuat dalam keadaan yang baik, teliti dan sempurna. Cincai-cincai itu bukan standard kita. Asal boleh bukan standard kita. Janji siap dah, tak mahu dah, mesti buat yang terbaik. Begitu juga tengok formula pekerja champion, pekerja-pekerja yang terbaik. Pertama apa? Dia mesti cepat, tak boleh lambat. Benda yang boleh siap hari ni, kenapa nak tangguh esok? Oh, benda ni senang ni, besok pun boleh buat. Sekali besok dapat kerja lain, benda yang senang pun tertangguh. Salah siapa? Salah sendiri. Sebab amanah yang patut buat awal kita tak buat. Itu adalah salah satu ujian kepada orang kita. Kena cepat. Sekarang ni zaman memang zaman teknologi. Kalau lambat kita akan ketinggalan. Bayangkan contoh macam saya kata kan, macam hari tu waktu PKP, kalau saya tak buat online juga, macam saya, tak maaf, saya ceramah fizikal je, online saya tak ceramah. Contoh saya kata macam tu kan. Jadi orang akan cari penceramah lain dan akhirnya Samsul Debat akan dilupakan. Agaknya lah kan? Tinggallah Samsul Debat dalam kenangan, mengimbau sejarah silam kan, macam tu agaknya kan. Iya. Jadi kita kena cepat, kena ikut cara dia macam mana. Apa teknologi yang orang pakai sekarang? Pakai slide, kita pakai slide kan, nak sejajar dengan teknologi. Sekarang ni bagi khutbah pun pakai slide kan. Kita lihatlah bagaimana Zab tiba-tiba ada mission, ada video gambar bergerak, tunjukkan macam mana orang main judi tu astagfirullahalazim, dekat khutbah Jumaat pun boleh bagi fokus. Nampak tak keadaannya? Zaman dah berubah. Dekat dalam handphone pun semua orang. Bayangkan malam raya 2 tahun berturut-turut kita malam raya, suami ketua keluarga tak boleh tidur malam, menangis menghayati teks khutbah nak dibacakan esok pagi sebab bapa nak kena baca khutbah kan. Berdiri tak kursi sebab mimbar tak ada, tak kursi di pegang batang penyapu, janji ada kan? Nak tunjukkan kita kena bertindak sejajar dengan kehendak teknologi. Itu dia hari ni kan.
hari ni dengan teknologi yang pelbagai. Dulu nak hantar surat, tolong fax, oh dah tak sebut fax dah, kau pakai PDF hantar tau, hantar pakai PDF. Sekarang boleh buka surat tu, siap boleh auto markah baru print. Anak kita pula pakai teknologi tu, dia auto markah dia A semua. Sojuk perut, tak habis-habis sojuk perut. Perempuan sojuk perut, sojuk hati, sojuk perut kombong, tahu kan? Tak habis perut macam dia seorang ada perut lelaki dia ya perut kan, sejuk hati. Tapi itu dia, teknologi pun ada yang disalahgunakan kan? Sekarang ni yang terbaru saya bila ceramah kan, ada budak-budak sekolah kan, budak sekolah dia bercakap dengan cikgu, dia cakap dengan mak ayah dia tak nak belajar sebab dia nak jadi YouTuber. Ada dengar tak? Dia nak jadi YouTuber. Saya khabarnya, saya jawab macam ni lah, dik, kalau kau jadi YouTuber, kalau bangang kau melantun baik apa cerita. Sebab berapa ramai orang yang hari ni kaya raya dengan cara membodoh-bodohkan diri dia sendiri. Apa nilai manusia tu kan? Kau berjoget-joget sana sini kan, suara kau tak sedap, takkan kau tak faham, dan kau boleh cakap takkan saya dah mati baru kau nak hargai suara saya ni. Masalah kau mati 3 kali mati, hidup balik pun orang tak hargai suara kau tu. Kau faham tak? Kau nyanyi tak sedap, baik kau diam. Dan tu ya, banyak lagi konten-konten yang elok-elok, yang manfaat. Kongsilah macam mana cara nak jadi usahawan berjaya, kan elok. Berapa ramai orang kan, kongsi teknik macam mana dia buat nasi Arab berjaya sampai macam tu, dia buat sambal macam tu sampai boleh berjaya macam tu kan. Cuba share benda-benda baik, ilmu yang disebar panjangkan. Tapi tak payahlah sampai menjatuhkan maruah, betul tak? Bak kata orang, bawa bakul berisi limau, sangat borek payah nak jinjing. Biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Level maruah tu jangan mati kena baham harimau, steady lah. Kau mati macam mana kena baham harimau lah, sian dahsyat dia berlawan dengan harimau, jangan main-main. Okey lah, ni mati kena gigit anjing, melupur-melupur mati apa benda kan? Biarlah standard sikit. Nampak contoh kan? Iya. Jadi sesuaikanlah diri kita dengan keadaan. Dan orang pakai teknologi, kita pakailah teknologi. Setua-tua manusia di Malaysia ni pun ada grup WhatsApp. Kau pergi ceramah Samsul Debat besok pakai baju apa? Dia tanya apa pakai. Dia geng dia janji. Iya. Pakai baju tim kita kau. Kan? Iya. Bayangkan, sebab zaman teknologi, sesuaikan diri dengan keadaan. Di kandang kambing kita mengambil, di kandang harimau kita mengucap. Kau ingat harimau tak kena kau siapa? Confident dia mengaum. Kau ingat harimau tak kena kau siapa? Dia punya confident tu kan. Ngaum kau. Cuba nak aum kan harimau tu, kau tengok. Kau tak lopeh kepala orang tengok. Confident lah tu. Kambing boleh lah kau bembek lagi. Rimau aum. Cuba kau ucap asyhadu alla ilaha illallah, silap-silap mengundur rimau tu. Islam betul, sebab ada pandangan menyatakan harimau ni pun faham bila manusia mengucap tu, bila menganggap tu asyhadu alla ilaha illallah, dia kata. Sebab bila dia nampak kalimah alif lam lam ha dekat dahi orang yang mengucap tu, kalau dia makan memang 1000 hari dia tak payah makanan. Ada pandangan cakap macam itulah kan. Ni aum memang selesai lah, tinggal tulang kaki kan. Contoh jadi yang pertama, kita kena cepat, jangan lambat kita akan ketinggalan. Dah zaman dia orang pakai TikTok, orang pakai Instagram, kita kongsilah maklumat dakwah kita melalui TikTok, Instagram. Janganlah sharekan benda yang bukan. Dulu nak jadi pelakon bukan senang tau, kena screen test dulu. Sekarang tak payah, sebab masing-masing dah ada TV sendiri, IGTV. Budak sekolah tu dia boleh buat live sikat rambut. Heran lah kau budak buat. Kita tak fikirlah pasal couple lagi. Sehat. Siapa ni? Mira sehat ke? Sehat, alhamdulillah. Yang saya pula nampak live tu semua, saya takkanlah satu paksu Samsul Rara tengah ngaji.
Betul tu kalau Ustaz Jafri pun adalah ni Zapap, Ustaz Jafri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tengah cerita Ustaz. Okey. Ustaz Kazim, tengah menyanyi dia. Ustaz Kazim. Hoi, Ustaz Lahaili. Alhamdulillah. Menjoget tak habis dia ni. Allah. Apa tu? Tekan budak yang live tu tadi, yang tengah sikat rambut tadi. Saya mana tahu. Saya tekan Samsul Debat join. Samsul Debat tengok kita lah. Ke mana lah aku nak keluar di sana, nak keluar. Haru tu. Apa ganyat aku. Budak-budak sekarang. Allahu Akbar. Kita duduk mana ada zaman macam tu kan. Nak dapat perhatian macam tu. Allahu Akbar. Jangan main-main ya. Sebelum tahun 2000, rakyat Malaysia yang mengidap sakit mental ni adalah dalam 1000 orang, seorang sakit mental. Sebelum tahun 2000. Masuk aja tahun 2000, setiap 10 orang, seorang sakit mental. Sebelum PKP, 29.6% rakyat Malaysia sakit mental. Maknanya setiap 3 orang, seorang sakit mental. Cuba kira berapa ramai ni. Itulah ramai, kan? Maknanya nak tunjuk ramai orang sakit mental. Sebab apa? Sebab teknologi maklumat ni. Kebanyakannya berpunca dengan IG, Facebook, Telegram, WhatsApp. Sebab apa? Masing-masing berebut nak mencari perhatian. Dia akan boleh rasa bengang kalau orang tak like posting dia. Suami berapa ramai yang kena marah sebab tak like post bini dia? Pernah tak kita kena marah? Termasuk aku. Jadi hal tu. Jangan memang. Tak, sebab apa tu? Sebab perhatian. Seolah-olah hubungan itu diukur dengan like dan juga share. Faham tak? Ada satu hamba Allah letakkan gambar handphone dengan jambangan bunga. Dia punya caption dia, thanks for my beloved hubby for this lovely gift. Kita pun share, happy birthday, tahniah, untunglah. Bila nak open table rupa-rupanya handphone dengan bunga tu dia beli sendiri. Dan yang paling sedih tu, dia boleh create satu account untuk puji post tu. Nah, itulah tahap gilanya. Ini dipanggil sebagai penyakit split personality disorder. Cuba buka. Dia akan nampak normal di kalangan kita. Dia ada setengah orang tu nak tahu tanda-tanda, antaranya dia bergurau dengan kita boleh, kalau kita gurau dengan dia cepat terasa. Cuba cari, ada tak orang macam tu? Ada. Kan? Lepas tu dia marah. Kalau buat ni post kan semua orang share, semua like. Aku langsung tak like, seolah tak wujud. Bayangkan jadi hal tu. Saya pun tak pernah kisah orang like ke tak saya punya ni. Tak ada saya kisah tu. Macam ceramah tadi kan, pagi tadi, alhamdulillah 8,000 orang tengok. Kira tu tak betul. Tak, hari lain ada yang 20,000, ada yang 30,000 kan. Saya faham orang kat sini bekerja plural kan, faham kan. Tapi kan malam kan tiba-tiba view tu naik sebab dia ulang tengok. Nah lah, kita niat kita nak share benda-benda baik kan. Tengok masuk dalam lagi kat, kesian dia orang kat luar daripada sepadan tu, kesian. Takut maklumat tak sampai ke? Sampai ya? Dah macam pengawal keselamatan mak kat luar tu nak cover lah kan keselamatan. Okey, tu yang pertama, cepat. Yang kedua, hadir pada peluang yang ada. Jangan kita sia-siakan. Ada peluang seminar, ada peluang penceramah, datang. Sebab apa? Sebab ini majlis ilmu. Walau apa pun yang kita lakukan dalam majlis ilmu, malaikat catat pahala kita. Malaikat yang tengah memayangi, menaungi kita ni. Cuma kita tak nampak. Kalau nampak tinggal seseorang yang tengah ceramah, semua gue kilo sampul ni balik semua.
Kau jangan cabar nak tengok malaikat, jangan. Iya. Sebab itulah kan kita duduk dekat dalam majlis ilmu ni untung. Walaupun kita pernah dengar lah, katalah ustaz tu yang datang, kita pernah dengar adab dia, buat-buat lah tak pernah dengar. Guru tu kadang kita tak ingat, guru dia, anak murid dia ramai. Saya tak tahulah, saya dah cerita ke belum benda ni, saya cerita je lah, dia katanya. Dia pun cerita, kita dah dengar rasa benda ni, tapi tu macam tu, buat-buat macam tak pernah dengar. Itu adab dia dengan guru. Dengan guru ni, kalau guru pesan kena ikut baru berkat. Kalau guru pesan kita tak ikut, ilmu tu tak boleh nak melekat pada kita, kan? Pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu. Bercerai nyawa dari badan, barulah putih petua guru. Mana petua guru tu kena ikut, jangan kita lawan. Datang dari padang keladi, singgah sekejap ke Tanjung Karang. Macam manalah ilmu nak menjadi kalau sudah dilanggar pantang dan larang. Mana kalau dah pesan tu jangan buat, janganlah buat. Macam tuan guru saya pesan dulu dia kata apa? Jangan kau diman ceramah ni, tak ada 5,000 tak datang, contoh cakap macam tu kan. Percayalah, itulah hari terakhir orang akan dengar ceramah kau. Tu tuan guru saya cakap. So open, pencang penganjur nak bayar berapa? Alhamdulillah saya okey, 1,000 saya datang, 500 pun saya datang, 10,000 pun saya datang. Kau bayar RM50 pun datang, tapi itulah sekali tak datang lah lepas tu. Agak kau faham. Tak adalah bergurau. Beritahu kan, sebab ilmu ni bukan kita punya, Allah bagi pinjam suruh kongsi kat orang. Kita pun asalnya dulu tak tahu. Bila tak tahu pun bukannya tahu sangat, kongsi apa yang ada. Bukan nak mengajar sangat, ni depan saya ni ada yang lagi pandai pada saya, kan? Bukan cakap Samsul Ubat ni cerdik mana, tak ada. Tapi mana yang kita tahu tu kongsi lah. Itu sebab bila kita dengar tu, sebab saya kalau dengar kan ada ceramah kat tempat saya, kebetulan saya tak ada ceramah, saya kan duduk. Kuliah subuh paling saya suka, saya kan duduk, tapi kena duduk jauh, jangan sampai penceramah tu nampak muka saya. Bila dia nampaknya Samsul Debat ada lah, jadi patut dia ceramah ni dah mengadu, kau ceramah lah, dia nak ambil point kau ni, kan? Macam tu adab dia. Kita jangan tunjuk kita apa, kan? Jangan tunjuk kita lebih pandai pada orang, itu adab, kan? Sebab itu kita tengok kan, rumah semakin besar, orang makin tak ada, manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Ilmu semakin tinggi, adab semakin turun. Betul? Cuba tengok tu, saya tengok dalam parlimen tu, minta maaf cakap bukan cerita politik, tapi dalam parlimen, tak kira parti mana kan, mau joget-joget orang cakap apa, sampai ke Sultan Johor panggil apa, sangka borok sebut dah. Apa sebab? Adab, bukan isu benda lain, adab isu dia. Jiran dengan jiran tak ambil berat, kan? Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Nampak tak? Adab. Orang dulu-dulu jiran sebelah rumah tak sidai kain risau. Apa hal Cik Molah kau tak sidai kain ini? Alung kau pergi tengok loh. Assalamualaikum, belum pergi tengok. Assalamualaikum, salam. Halo, mak so tanya cik sihat tak? Sihat. Kenapa lah cik tak sidai kain ini? Cik dapat TV baru. Okey. Balik cerita lah, mak, Cik Molah okey, dia ada TV baru. Besar ke TV Contoh kan, kamu tanya kan, nampak tak? Dulu macam tu. Tapi kalau kita tengok sekarang di Putrajaya, tempat yang elit, di prisin tu lah, kan? Ada dalam rumah Pak Men kongsi dinding bumbung dengan orang lain, dah 7, 5, 6 hari mati dalam rumah, dah busuk baru tahu. Mana nilai tu? Adab cerita tu. Tu sebab kita dekat dalam organisasi ni kena baik satu dengan yang lain. Rakan sekerja ke awesome. Sebab apa? Sebab nak cerita tentang baiknya kita kena jaga hubungan satu dengan yang lain. Ini kawan kita berjaya, kita tak puas hati. Apa hal? Pagi tadi saya kongsikan tentang bagaimana standard orang dengki ni adalah bila orang tu dapat satu kejayaan, orang lain dapat satu kejayaan, kita tak rasa apa-apa, makna dengki dah ada. Confirm dengki dah ada. Dengar-dengar dia dapat pergi haji tau ni, tahu macam tu, tak makna dengki dah ada tu. Dengar-dengar dia dapat kereta baru lah, suami dia hadiahkan dia, elok lah, tak rasa apa, makna dengki dah ada.
Tapi kalau dia kata, dengar dia dapat kereta baru, taman dia dicuri duit tu, confirm dengki. Habis sepatutnya macam mana Ustaz, dapat macam mana? Yang paling baik, dia dapat kegembiraan, kita gembira sama. Itu yang terbaik. Bila dia gembira, kita gembira lah. Baru betul namanya sahabat dan saudara. Dengan saudara mara sendiri pun tak boleh tengok saudara lebih. Macam mana? Jangan ceritakan kawan-kawan, adik-beradik pun tak boleh. Apa pasal pula Alung dapat tu? Kenapa pula Angah dapat kereta arwah ni? Tak berhati. Kereta buruk tu kau gaduh. Datanglah Alang macam ni lah. Jangan bergaduh pasal motor buruk ni. Macam ni lah kita bagi secara adil. Alung ambil body, tak payah bagi ke Angah. Sama bingai kan. Tak ada. Kadang-kadang dia tak boleh berlapang dada. Standard persaudaraan ni, rakan sekerja kita ni saudara kita lah kan? Standard persaudaraan dalam Islam ni ada dua standard. Standard pertama nama dia ithar. Ithar ni mengutamakan kepentingan orang lain melebihi daripada kepentingan diri sendiri. Boleh tak kita buat tu? Boleh tak kan? Orang perempuan boleh tak? Mengutamakan kepentingan orang lain melebihi diri sendiri. Boleh tak kan? Boleh ke tak? Saya tanya betul-betul ni, boleh tak kan? InsyaAllah. Katalah suami kita dalam berkeperluan, contoh dia tak nak buat maksiat, jadi dia memilih untuk bertafakur di masjid. Adakah kita akan izinkan? Izinkan tidak? Maknanya kalau suami kita ke masjid, okey lah, boleh mengutamakan kepentingan orang lain lebih daripada diri sendiri. Kalau membina masjid, contoh sampai ke situ kan, manggil tak dapat dah kan. Saya cuba tak adalah gurau ya. Tak, maksudnya kita kalau mengutamakan kepentingan orang lebih daripada diri sendiri, tak boleh, tak sampai tahap tu lagi. Contohlah kalau anak kita, adik kita, saudara kita, dia hadiahkan kita telekung yang paling mahal sekali, telekung Siti Khalilah. Saya tak nak sebut jenama yang sebenar sebab dia tak taja ceramah kita hari ni. Dia bagi telekung Siti Khalilah, kita pun pakai. Kawan-kawan, cantik telekung kau, bagilah kat aku lah. Kita bagi tak? Bagi tak? Jawab dengan jujur, bagi tak? Bagi tak? Ya ke tak? Tak. Walhal tadi dia kata sanggup utamakan kepentingan orang lain tadi. Itu baru contoh lagi. Jangan kata betul-betul. Nampak tak? Nak bagi tahu susah. Termasuk yang bercakap ni, bukan cakap orang lain. Bukan senang kita nak utamakan kepentingan orang lain. Nabi macam mana? Nabi pakai baju baru, sahabat tegur, cantik baju kau Rasulullah, bagilah kat aku kan. Nabi terus masuk dalam. Tukar baju lain, baju lama, Nabi bagi baju baru tu. Baju yang Nabi pakai tu, baju ni pun cantik Rasulullah, bagilah kat aku. Sekejap Nabi masuk dalam, tukar baju ketiga, bagi baju kedua. Sampai baju ketiga, dah baju lama dah ni, tapi orang nak baju Rasulullah. Rasulullah cantik juga baju ni, bagi kat aku boleh, orang lain pula nak. Nabi masuk, tukar baju keempat, Nabi bagi baju ketiga. Nabi kata cukup, jangan minta lagi, ini sahaja yang aku ada. Sampai tahap tu kita tiba-tiba orang datang rumah kita, tolonglah bang, orang rumah saya nak bersalin bang, tolonglah bang. Kita ada 6 biji kereta. Kereta nombor 1 Camry baru, belum buka plastik lagi. Kereta kedua kereta Jaguar. Kereta ketiga kereta Merc 2 pintu tu kan. Kereta keempat sampai kereta yang ke-6 tu dia makin turun nak rank tu. Kereta yang ke-6 tu Proton Saga yang Dr. Mahathir rasmi kat Jambatan Pulau Pinang dulu. Rasa-rasalah orang ni nak pinjam ni, orang rumah dia nak bersalin, rasa-rasa kereta nombor 1 ke kereta nombor 6 bagi pinjam? Jawab dengan jujur. 6. Kita akan tolong orang, tak ada sampai tahap menyusahkan diri sendiri. Bagi kereta nombor 6, dah lah kereta nombor 6. Aduh lah pantang larang kereta tu. Bang, kereta ni saya bagi ni lah bang, makasih lah banyak, tapi bang dia ada pantang larang ni lah. Apa hal tu? Nak masuk gear 1 tu bang kena goyang sikit, gegam tu gear 1 tu. Macam tu payah betul pula Yang kedua ni, yang kedua lah lagi parah. Yang kedua, break dia biasa tak makan, tapi insyaAllah lah ilah dia break tak makan, kau bagi kat orang apa, kegila
Janganlah macam tu. Sudah tak jadi orang tu pinjam break tak makan, ambil macam mana? Nampak tak? Sedangkan bagi je lah kereta yang pertama tu tadi, plastik tak buka lagi. Kalau tumpah darah hati plastik. Nampak? Copek sampai, copek dia balik rumah balik. Kau bagi kereta lama tak bila dah sampai. Nampak? Kita tolong orang tak sampai menyusahkan diri kita. Orang nak pinjam duit dekat kita, kita cakap tak ada. Ayat kita tak ada duit, maka kita bohong sedangkan ada. Sekali Allah ambil betul, jadi tak ada. Tu yang rezeki kita banyak macam tu. Malaikat cantik ni, bila dapat bonus kan, ayat kita macam mana? Bila orang cakap, wah dengan dapat bonus nampak, apa ayat biasa? Adalah sikit. Malaikat kata berelok banyak sikit katanya. Tak tulis. Memohong kan tu. Nampak bonus, nampak bonus. Mana ada? Lagi tahu. Dah elok ada kata tak ada. Nampak? Tu kita tak perasan tu. Biasa benar cakap macam tu. Kan? Ya. Jadi mana hadir pada peluang yang ada. Yang ketiga, ini adalah zaman apply. Bukan zaman kita cakap je. Kan? Orang yang bercakap tapi kena buat. Aku rasa aku nak jadi pekerja yang amanah. Jangan cakap aja, kena buat. Datang lambat, kadang-kadang dah sampai tak terus kerja, minum dulu kan, lepas minum kerja sikit, minum lagi, lepas tu tak kerja pun membincangkan episod drama malam tadi. Alah, dalam minum-minum tu tiba-tiba dia tengok, weh, tak rasa kan kerja sekarang, tiba-tiba dah pukul 4. Kau memang tak kerja masalahnya. Dah kerja kau minum daripada pagi, memang dah tak rasa kerja tu. Itu masalahnya kan. Aduh, itu masalah. Benda tu berlaku di semua tempat kecuali PTP. Saya dah kaji dah benda ni. Amin. Saya cakap dia, kau ikutlah PTP tu, dia cukup jaga amanah ni. Kenapa seronok sangat datang ceramah kedua ni? Kenapa seronok sangat? Maknanya tak payah kerja. Benda tak adalah saja je kan. Tapi sebab ambil turn dengan ceramah kan, bagus supaya kerja tu berjalan kan, bagus. Maka ini adalah zaman apply. Macam suami lah kalau dia cakap kan, orang lelaki dia cakap, abang sanggup melakukan apa saja untuk saya, susah senang kita bersama. Oh mak, time beranak dia biar kita seorang-seorang. Suami beli teman, kenapa tak nak teman? Apa alasan orang lelaki? Apa alasan orang lelaki? Mbak, standard jawapan. Siapa yang menyebabkan mereka berdarah ni? Kau teman bini kau tu, kau menghadap muka dia, jangan pandang tempat lain, pandang muka je. Sabar sayang. Belum pernah lagi perempuan beranak darah keluar kat muka. Abang keluar, aku pun takutnya tu kan. Dan jangan kau salah cakap, sabar sayang, sakit bang, sabar sayang, sakit bang, ya bang tahu. Mana bang tahu dah kena marah, kita tak tahu. Orang lelaki apa yang paling sakit dalam hidupnya? Sunat. Orang perempuan sakit beranak ibarat 20 tulang rusuk dipatahkan serentak. Dengan tahap itu, abang anak kita jangan lebih 4 tau. Bayang, dia sanggup 3 kali lagi. Orang lelaki sunat pun dah sakit, tak ada siapa yang sanggup mengulang masih lagi. Cakap dengan anak bukan main lagi. Tak sakit loh, macam gigit semut. Cuba abah sekali lagi tengok. Diam abah dah. Teman isteri, sakit bang, sabar sayang, sabar. Sakit bang, sabar sayang, sabar. Akhirnya beranak menitis air mata di sebelah kelopak mata kanan suaminya, mengalir air mata. Sayang, sudahlah, tak usahlah beranak lagi. Abang, takkan seorang je anak kita cukup? Abang tak sanggup tengok kau sakit, cukup. Macam itulah sayang seorang lelaki. Habis takkan anak kita seorang, sudah bagi orang lain pula. Kalau cakap macam tu, terbuka balik jahit dia, kau jangan main-main. Kasar betul gurau kat dalam bilik tu cakap. Tak adalah abang gurau sayang. Ragak gurau, sakit. Contoh. Iyalah macam orang perempuan lah, cakap sanggup susah senang bersama dengan suami. Kadang-kadang dia paksa, abang minta maaf sekarang harga tengah naik, harga minyak naik.
Tak boleh ke kita susah sikit sayang? Kita naik motor pergi kerja. Abang siapkan baju hujan. Okey? Nak tudung kedut. Dia sanggup tu. Dia tak nak ni motor sebab tudung kedut. Aduh, kau cakap nak susah senang bersama dengan abang. Tolong, bab tudung, no. Susah betul kan nak dapat macam tu kan? Susah. Tak boleh ke? Abang, tak apalah bang, naik basikal ke, jalan kaki ke, yang penting kita bersama. Tak boleh macam tu. Habis nanti tudung saya kedut macam mana? Tak apa bang, saya pakai nak tudung, pakai helmet. Habis tudung saya gantung kat hanger. Naik motor. Waktu terlelap. Sampai dekat PTP. Okey bang, okey, jangan salah bang. Abang tengah hanger ya bang. Mana tudung? Tudung cicik. Allahu Akbar. Kan, contohlah kan. Tapi nampaklah pengorbanan isteri tu. Hari tu isteri kerja pakai helmet. Dah tudung hilang, pakai helmet kerja. Tak apalah, tudung saya tinggal cici tadi. Saya pakai helmet ni tuan. Kan, protection. Contohlah. Jadi ini zaman apply. Bak kata Sun Tzu, Panglima Angkatan Tentera Perang Cina, dia kata if you fail to plan, then you plan to fail. Jika kita gagal merancang, kita merancang untuk gagal. Itu yang pertama. Tapi dia juga cakap perancangan tanpa pelaksanaan sia-sia. Pelaksanaan tanpa perancangan bahaya. Jadi dua-dua kena ada. Pelaksanaan dan perancangan. Perancangan dan pelaksanaan dua-dua kena ada. Baru dia. Dan saya teringat kata-kata Mahatma Gandhi. The harmony is when what you think, what you say and what you do are the same. Kata. Dengan nada suara dia sendiri. Harmoni itu akan tercapai adalah bila apa kita fikir, apa kita cakap dan apa kita buat sama. Contoh, kita tahu rasuah tu salah. Kita tahu rasuah tu salah. Dan kita sebut, tapi kita buat. Kan masalah tu. Dulu cakap dia pun rasuah. Contoh kan. Tapi kalau fikir, tak boleh lagi fikir, tapi kita bercakap dan kita buat. Okey lagi. Sebab kita kena hati-hati. Kemudian mantapkan keupayaan kita. Mana yang kita lemah, kita improve. Kan? Contohnya, kita rasa aku ingat aku nak sambung belajar lagi. I want to enhance my knowledge. I want to further study. Okey, tak boleh nak sambung belajar. Okey, tak ada masalah. Boleh buat sekarang ni hujung minggu pun boleh buat dekat OpenU pun boleh, dekat universiti-universiti lain pun boleh. Kadang-kadang apply, isi borang, hantar. Sekarang ni dah boleh online aja. Lepas tu ada tu pula dia banyakkan assignment saja, ada juga buat paper. Alhamdulillah boleh buat macam-macam cara. Tu belum cerita lagi pergi kat universiti tu pilih subjek sains, kemudian 6 bulan lagi terus konvo. Ada tiba-tiba dah ada master. Ada tu melampau lah tu kan. Kan ada dekat negara-negara luar yang tawarkan macam tu, tapi buat apa? Nak tipu siapa? Kan seronok-seronok sendiri. Kan cerdiknya tak sampai pada tahap tu kan. Jangan, biarlah kita tu dapat tu dengan bermaruah. Nampak tak kan? Belajar tak nak, tapi nak dianggap sebagai orang yang pandai macam mana kan. Okey, kemudian profesional, jangan campur aduk peribadi dengan tugas. Bila bekerja betul-betul. Ini bekerja, telefon bunyi. Hello abang, ingatkan telefon saya rosak gini. Telefon saya langsung tak bunyi-bunyi pula. Abang abang kerja ni. Abang kerja lah. Yalah sikit kerja. Dah letak telefon dah, mood rosak. Kita kalau suami, kalau isteri buat macam tu, mood kita rosak kan. Telefon balik, angkatlah telefon, hello, okay, abang minta maaf lah, abang kerja tak apa, nanti abang call balik. Dah lah. Bayangkan kan? Tapi kadang-kadang ada lah lelaki cepat merajuk. Ada, senang je nak tengok. Bab merajuk-merajuk ni tak dia semua tengok tapak tangan, tengok tapak tangan masing-masing. Tengok tapak tangan masing-masing. Okey, tengok tapak tangan masing-masing. Tengok tapak tangan. Jangan tengok saya, tengok tapak tangan. Cuba faham marahan ni kan. Tengok tapak tangan masing-masing. Tengok macam manalah anak-anak tak ikut perangai korang.
Engkau tengok tapak tangan kawan-kawan kau buat apa tapak tangan sendiri, tengok. Tengok tapak tangan sendiri, tengok, okey tengok dan dengar arahan saya tau. Jangan pandang saya, tengok tapak tangan masing-masing, dengar arahan saya. Sekarang cuba tengok kuku masing-masing. Okey dah simpan lelaki turun, nanti orang tahu. Turun dah. Okey. Tadi saya nampak berapa ramai orang perempuan nampak aja lembut tapi jiwa dia keras macam lelaki. Tengok tapak tangan, tengok kuku. Oh, itu memang jiwa lelaki betul. Dia memang kontrol kerja ni. Betul. Dan berapa ramai tadi lelaki nampak muka ganas tapi jiwa dia lembut. Tengok kuku. Alah. Adalah beberapa orang, saya tak nak sebut siapa. Alhamdulillah, diam, jangan dibocor-bocorkan. Kalau nampak sebelah tadi, jangan dibocorkan rahsia itu. Faham? Ada tadi. Tak, tu sebab kadang tengok suami dia cepat mengajuk. Perasan tak? Dia kata, tak ada, abang tak nak pergilah. Abang lah, kan mengajuk, tak ada abang malah lah nak pergilah. Dia mengajuk dengan cara lelaki lah. Iya, kita boleh tahu tau sifat manusia tau. Macam dia sensitif tengok warna apa dia suka. Siapa yang suka warna hitam atau dark blue, dia kuat berahsia. Yang suka warna putih, dia ni transparent tapi sensitif. Siapa yang merah, dia jeremah meluahkan perasaan dia. Pink, sensitif tapi penuh kasih sayang. Yang biru, dia penuh dengan kelembutan. Kemudian yang hijau, dia memimpin. Ni warna yang terbaik lah, warna yang memimpin. Tapi jangan-jangan orang suka hijau. Begitu juga ada orang dia suka warna ni, warna kuning. Memerintah kerja ni, betul. Ada. Tapi jangan keliru dengan warna. Kita cakap kita suka warna tu. Tak. Buka almari wardrobe, kita tengok baju mana yang paling banyak warna tu, warna kita. Kita cakap kita nak merah, tapi belum kedai color tu juga kita beli. Itu sebenarnya nak kenal warna kita sebenarnya. Macam saya tak kisah kalau baju ni mana yang orang bagi saya ambil, saya okey je kan. Macam baju PTP tu kan, size triple XL, contoh lah kan, contoh. Tapi memang saya nampak orang sini kuat kerja lah. Baju uniform saya tengok tadi pakai dah terkeluar benang tu, pakai lagi lah, bagus. Waktu semayang tadi saya tengok, saya kuat betul dia ni kerja. Kan baju yang tulis PTP belakang tu, kan ada yang lain tu, yang sinar tu kan. Ya Allah, kuat dia kerja ni. Sungguh betul lah. Tu maknanya profesional. Dan profesional ni jangan salah faham tu, bukannya di tempat kerja saja. Bukan tempat kerja saja, tapi bila di rumah tu pun kena profesional. Sampai rumah profesional, mainkan peranan yang sepatutnya di rumah. Jangan kita bawa perangai kita dekat pejabat. Jangan bawa pangkat kat pejabat tu. Kalau saya bawa pangkat penceramah, saya sampai ke rumah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Anak sini apa hal abah kan? Dia polis trafik, berhenti, jalan, apa hal? Sampai ke rumah kau mengatur perjalanan dari rumah tu, apa hal? Kan takkan macam tu kan. Kita janganlah bawa perangai kita dekat pejabat, kita ketua, kita line leader kat rumah pun nak merintah. Kat rumah kita jadi seorang ayah, bertukar uniform dalam kepala tu, bertukar kita sebagai seorang ayah. Assalamualaikum, salam. Abah tadi kan kau nampak abah penat kan, kau jangan kacau abah habis tak? Drama sangat kan. Sekali kita reject anak kita, sampai bila-bila anak kita tak cari kita dah. Betul. Jadi kita kena mainkan peranan sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami. Sayang abang mana ni? Mas ni. Sinilah. Sekejap bang, tengah masak. Alah kejap lah kan, sambung lah. Sikit dah. Yalah. Cepat. Apa hal bang? Nak tanya. Seharian abang tak ada kat rumah, apa yang berlaku kat rumah? Saya membahagikan pembentangan saya kepada 3. Pertama, daripada aspek politik, alhamdulillah segala dasar dan peraturan yang abang perkenalkan diterima sebelah suara tanpa sebarang bantahan. Kedua, daripada aspek sosial, alhamdulillah perpaduan antara anak-anak semakin erat. Cuma petang tadi berlaku sedikit isu percakaran antara Alung dan Angah. Yang memburukkan keadaan lagi adalah Alang masuk campur.
Kesan daripada itu 3 tingkat rumah kita pecah. Ya Allah, ya bro. Dan satu lagi bang, tentang audit silang yang dibuat di dapur rumah kita, dalam peti ais rumah kita, mendapati bekalan makanan mampu bertahan tak sampai pun 24 jam saja lagi. Maknanya kalau tak ada tindakan-tindakan perlu diambil oleh abang atau siapa saja, maka kita sudah boleh mula mengira jumlah jenazah dalam rumah nak akibat tak makan. Ui, bahaya ni, bahaya, memang bahaya. Okay, petang ni kita pergi beli. Maknanya nak bagi peluang isteri termeluahkan. Isteri ni penat. Isteri ni sebenarnya saya beritahu rumah tangga ni ada kaitan dengan kerja kita. Rumah tangga happy, kerja pun okey. Betul. Terutamanya siapa yang kerja hari Jumaat pagi. Malam tu penting. Itu sebab saya respect Johor. Semua orang kena ikut Johor ni. Hari Khamis 3:30 petang dah balik. Malam tu ada kualiti masa baca Yasin. Faham? Aku tak cerita selepas itu. Cuma kenapa kau riang sangat ni? Betul. Sebenarnya tu dia kualiti dia tu. Nampak tak? Penting. Profesional. Kan? Kadang kita marah anak kan. Anak ni, janganlah kau kacau-kacau ayah kau tu. Jangan. Anak ni nak main dengan ayah tu biar. Kan? Ayah pula tanya anak macam mana lu? Tadi kat sekolah kan kawan Alung dia buat Alung macam mana? Alung pukul dia berdarah. Jangan lu, tak baik. Esok minta maaf balik dengan dia. Inilah. Kita bagi advice kat anak kita. Sekali kita tolak anak kita, tak share apa-apa dah dengan kita. Tu yang kita tak nak. Anak ni buat kawan. Nampak tak? Rumah tangga bahagia, kerja pun okey. Risau. Abang elok-elok kerja tau. Saya tunggu abang kat rumah. MC suami kita gitu. Sebab tak pernah dia cakap macam tu. Kau pahal kau ni, kau sakit apa? Lah, salah ke saya doakan kebaikan untuk abang? Dah abang MC ni tak apa. Jangan macam tu. Sebab tak biasa. Nampak? Bila telefon kan, hello abang, abang lambat ke balik ni? Tak adalah, kejap je sampailah kat hati sayang abang. Abang, nanti petang ni abang nak minum apa? Apa-apa yang saya buat tu baiklah untuk abang. Abang ni kan bertanya kan, semua nak pick up line. Saya elok tau, tunggu abang balik. Of course abang, sampai mati pun saya tunggu abang. Okey lah, abang letak dulu. Saya letak dululah. Abang lah letak dulu. Sayang, saya letak dulu. Abang, kalau saya lah manusia terakhir hidup atas dunia, bila saya terakhir dengan seorang abang, astaghfirullahalazim sayang. Letak telefon ke? Bos abang ada ni. Letak telefon. Sayang. Betul. Berlaku lagi ke jom tu? Hello abang kat parking. Tak. Berapa pun dia tak apa sempat cakap lah. La ilaha illallah. Bergaduh ke apa? Hello abang macam tu sekali lah sekarang. Bermesra. Suami balik, sayang, hari ni abang buat balik kuih kesukaan saya. Kuih apa bang? Kuih kapel. Kuih kapel tak pernah dengar pun. Kuih cakui. Kan cakui kan kapel tu. Kuih cakui tu. Kau tak tahu ke? Nampak tak? Profesional maknanya dekat rumah main peranan. Saya cakap jangan bawa balik masalah dekat rumah. Tapi ada orang cakap, kalau macam tu tak boleh, kita nak buat kerja kat rumah. Boleh. Selesaikan tanggungjawab kat rumah dulu. Anak dah settle, isteri dah settle. Okey, ayah ada apa-apa, siapa nak cakap dengan ayah apa-apa lagi tak? Ayah ada kerja nak buat ni. Ayah buat kerja. Itu yang terbaik. Tak, bukan saya kata tak boleh bawa langsung kerja bawa balik rumah. Boleh. Tapi kadang kita tersilap. Kadang suami tengah semayang, anak panjat. Ayah, mak dia berkata, kau pergi main jauh. Sampai tua budak tu. Waktu semayang kan main jauh. Dia budak, cuba tarik dia bawa turun. Cuba ikut ayah buat. Pandai anak ibu. Macam tu lah. Lain lah kalau ayah dia tengah semayang, mak dia panjat. Itu lain. Itu patut kau halau kan. Kau tak faham bahasa kau apa dah tobang kau baik perangai tu ni kan. Tu kau nampak agak betul dah tu bangku bergurau macam tu kan. Contoh yang golak berair mata tu maknanya dia terbayang betul. Seterusnya
iltizam, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan. Bila bersungguh, baru kita boleh berjaya. Kan, bersungguh-sungguh. Ini buat pun, alah, tengok orang berniaga kan. Kalau kita pergi bulan Ramadan, daripada hujung sampai ke hujung, kadang-kadang tak ada selera nak beli. Sebab apa? Tengok kuih tu macam main-main lah. Mungkin ke kari pap tu macam tak siap lah. Saya kalau klaim ke kari pap tu memang teliti betul. Jangan main-main tau. Saya cukup jago kualiti tu. Dulu tolong mak baik kuih daripada kecil macam tu lah. Kuih Lopez tu kan, kuih Jennifer Lopez tu yang kita pusing-pusing dengan dia punya pulut tu, kalau baling pap melekat kat dinding tu. Ini kau paling bab tangkap balik gila betul. Melantun macam tu mana tu. Kualiti bersungguh-sungguh buat kerja. Walaupun kita nampak, alah saya kerja tak glamour ustaz, saya kerja dekat PTP ni, tak apa. Bukan isu glamour tak glamour, buat apa nak glamour. Lagi baik tak glamour, lebih mudah ikhlasnya. Saya pesan pada grup pagi tadi, saya kata apa? Hidup kita ni kalau nak senang, nak bahagia dunia akhirat, 5 perkara kena ada. Pertama, sabar. Sabar hidup ni. Jangan nak cepat marah, sabar. Kadang suami kau marah, ya cuba kau sabar sikit. Lambat balik. Tu baru pegang HR tu. Belum pegang department lain, lambat balik. Abang tadi lepas main maghrib imam ajak ngaji, lepas isyak pun ngaji lagi, baca pun terabur ngaji. La ilaha illallah, mulut kau. Abang mengaji kan kena kopi, astaghfirullahalazim. Puas laki ni sabar. Besok tu imam ajak dia ngaji, malam kita ngaji lagi, minta maaf mam tak dapat dah. Malam ni lepas maghrib kena balik, bini saya dah bising. Malam tu lepas bagi salam maghrib balik, Assalamualaikum, hai cepat balik, tak semayang ke? La ilaha illallah, tak semayang pula sebut. Itulah dia. Orang lelaki lain kali kalau balik rumah naik motor, kalau isteri tegur, awal balik hari ni bang, start motor keluar balik. Pergi mana tu bang? Awal lagi keluar. Langsung tak berani dia tegur kan. Tapi orang perempuan ni kalau dia senyap lagi susah hati kita, biar dia bising. Orang perempuan memang di rumah memang hobi dia berceramah walaupun tak ada tajuk, biarkan. Orang lelaki memang kurang bercakap. Orang lelaki perasan tak? Menurut kajian oleh pakar memori Asia, kuota lelaki bercakap satu hari adalah 8,000 patah perkataan sehari. Banyak tak? Tak banyak. Balik kerja dah habis. Dia jumpa kawan, kata tak? Aku tadi tengok dia, kau gila kau tu cerita meriah. Perasan tak? Dia dengan kawan hidupnya orang. Sampai rumah kuota dah habis. Boleh bang? Makan bang? Cakap lah betul. Kuota dah habis. Kau jangan tanya banyak, kau bagi signal je. Makan bang? Macam tu lah, dahsyat kan. Orang perempuan pula berapa kuota perkataan dia bercakap sehari? Menurut pakar memori Asia, kuota perempuan bercakap hanya 28 hingga 30,000 perkataan sehari. Masalah yang paling besar adalah mesti dihabiskan. Abang dengar lah sini. Tu yang kau perasan tak? Dia mesti tepuk ni. Kalau tak tepuk tak boleh. Kau cerita je lah, sakit lah. Tepuk. Dan aku tak faham kenapa kena tengok muka kau. Tengoklah sini. Tengokkan mana tu. Itu memang perangai perempuan. Dia perasan tak? Dia tak tahu kenapa dia memang ya Allah kena cerita dengan siapa ni. Dia memang kena ada. Itu sebab orang lelaki, Allah jadikan orang lelaki ni dia kedekut emosi. Dia tak macam perempuan. Perempuan kaya dengan emosi. Itu sebab orang lelaki, Allah tak pilih orang lelaki mengandung. Allah pilih perempuan sebab dia kaya dengan emosi. Dia boleh bercakap dengan perut dia. Baby, jangan sesepak, mama sakit. Dia boleh cakap tu. Orang lelaki memang tidak lah. Memang tidak lah. Dia bergaduh dengan perut lagi dia. Kau sebab. Dia topuk keluar pula tu. Main-main. Orang perempuan tengok bila baby tu lahir dan ingat dia nak susu atas motosikal ni dekat traffic light, dia boleh susu badan lagi.
Orang lelaki memang mampu lah budak sampai ke rumah, memang tak menyusu lah budak kan. Nak susu rumah bapak tu agak kalau lelaki lah belum menyusukan anak rumah. Okey, kat rumah maruah dia jaga orang perempuan. Kalau kat rumah tu membalik dengan adab dinding ni, betul tak? Itu hebat orang perempuan, kaya dengan emosi, betul tak? Cuba tengok anak bawa Rizak peksa, ayah alhamdulillah ayah, Rizak semua A, bagus lah. Emosi tak ada, bagus lah. Semua A ni, iya pekak aku dengar. Itu lelaki tu. Mak dia, ibu alhamdulillah Habib dapat semua A. Ya ke? Ya Allah, nak WhatsApp kat siapa ni? Ya Allah, dia dah siap dah. Dia siap nak share dengan orang lain. Kau bayangkan tu kan? Dia siap WhatsApp dalam grup biar semua orang tahu. Alhamdulillah kepada semua yang mendoakan anak saya. Alhamdulillah, terima kasih. Tak sangka Naufal berjaya mencapai semua A dalam subjeknya. Kau ada lah hujung tu. Orang ajar betul. Contoh. Jadi makna kata itu dia. Kita bersungguh-sungguh dan kemudian organize, susun atur strategi untuk berjaya. Bab organize ni orang lelaki tak boleh lawan orang perempuan. Kita kena terima hakikat. Orang lelaki dengan orang perempuan ada beza. Orang lelaki dia tak boleh multitasking macam perempuan. Orang lelaki, bang buang sampah itu saja salah satu dia akan lakukan. Buang sampah ni, buang sampah kita pun buang. Abang dekat sinki tu kan ada sampah, itu luar bidang kuasa. Kenapa kau tak masuk ke sampah tu dalam tu, bukan cakap dengan aku? Orang lelaki ni macam tu. Orang perempuan pula kalau buang sampah, dia pegang tu, mana lagi sampah nak buang, itu perempuan. Dia punya organize, dia multitasking. Orang lelaki kalau dia tengah menaip, tengah buat kerja, jangan ajak berbual, dia tak boleh fokus, dia buat kerja, itulah dia tengah menaip. Woi, aku ada benda nak cakap dengan kau ni, kejap penting ni. Apa hal? Berhenti apa? Ceritalah. Tu lelaki. Saya tahulah, saya kaji macam sama, memang betul ya. Orang perempuan dia lain. Saya tengok PA saya kat pejabat dulu, dia boleh sambil-sambil menaip ni, telefon bunyi ni, kawan gosip kat belakang, dia boleh tu tak, hello, mana ada, pandailah kau, 3 dalam 1 dia boleh buat tu. Dia boleh type, dia boleh jawab call, dia boleh join perbualan orang belakang. Hebat tak hebat? Dah bayangkan orang perempuan kalau dia masak kan, dia masak dia nyala api, dia potong bawang, dia keluarkan ikan, zap letak dalam sinki, minyak dia kaulkan ni, rencah dia, dia boleh lap meja makan, pergi balik kat kuali, dia boleh tekan masih masuk, tekan, dia pergi balik, masuk ikan, biarkan ikan tu terbalikkan sofa, dia boleh tak hangus pun ikan tu. Program otak dia organize. Dia macam tu tertap, yang ni tatap dia ni, yang ni lepas tu yang ni tu, banyak benda tu. Orang lelaki dapik dia masak Maggi kan, situlah dia berdiri menghabiskan usia remaja dia tu. Bila lah boleh masuk ni, dia try masuk sebatang ni, dia patah ke situ, dah boleh. Itu orang lelaki. Ini hakikat. Nak buat macam mana ya? Multitasking, masuk bilik air kau menyangkung sambil main telefon, tu bukan multitasking ya? Itu satu benda yang kau biarkan sendiri, nature. Yang satu lagi kau main, tak ada. Kau kena faham maksud multitasking. Itu orang perempuan hebat, orang lelaki tak boleh lawan. Tu sebabnya Allah pilih orang perempuan ni. Lelaki kena appreciate orang perempuan ya. Orang kena appreciate orang perempuan. Orang perempuan tanggungjawab dia dalam perkahwinan ni dua je sebenarnya dua je. Melayan suami, melahirkan anak, that's all. Saya ulang balik, melayan suami, melahirkan anak, that's all. Basuh kain, basuh baju, kemas rumah, besarkan anak, sental bilik air, kemas rumah, cat apa, kemas, pasang langsir, siapkan semua hal rumah, besarkan anak, PDPR anak, ajar anak, semua tanggungjawab lelaki sebenarnya. Semua terkesima dengan ayat.
Orang perempuan dia dah dengar ayat ni, abang dengar tak ceramah Samsul Debat tadi? Yang apa tu? Itu sebab orang perempuan, jangan, you can't say no pada suami. Kalau suami kata on tak on, on. Yang faham, tak faham sudah. Layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Tapi janganlah saja cari belakang unta. Maksudnya kalau suami kau bagi signal tu okey lah kan. Maknanya layan suami, melainkan dah tak boleh tu bagi tahu, bang, saya ABC Allah bagi cuti. Okeylah, kita peluk aje. Kan? Betul. Ini sebenarnya faktor utama dalam rumah tangga. Kadang-kadang orang perempuan dia ada 1001 alasan. Penat esok entah nak kerja penat ni, banyak kerja. Tak, orang lelaki lah yang kena mengalah. Tapi walaupun itu kerja orang lelaki, tu sebab saya kata lelaki kena appreciate orang perempuan, sebab kebanyakan tugas-tugas suami tadi isteri tolong buatkan, sebab tahu dia tak mampu nak buat semua, isteri yang buat. Tu sebab kita kena puji sebelum dia cakap. Kemas rumah kita ni, terima kasih lah sayang kemas rumah. Abang, tak ada apalah. Dia happy tu. Kalau kau tunggu dia tanya lagi susah. Kita keluar bilik air, abang perasan tak bilik air tu? Wahara weh. Kau renovate ke bilik air tu lah? Renovate. Dia baru sental dinding bilik air, dia suruh kau puji. Kita bayangkan tu pun tak perasan kan, nak buat macam mana? Orang perempuan takkan bagi kita lipat kain sebab format lipatan tak sama. Betul tak? Suar dalam dia, suar dalam kita sekali. Zap, settle. Kita orang lelaki. Tu beza orang perempuan. Tu sebab kita kena appreciate orang perempuan. Abang takkan boleh buat apa yang saya buat ni. Abang, saya buat ikhlas bang, mendoakan saya. Alah, saya syurga lah. Syurga dah untuk kita semua. Abang, aku kena lakonkan biar kau faham keadaan. Yang tu betul. Dan kemudian niat kita kena baik. Niat kita kena baik, insya-Allah. Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik, mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Kan? Kita kena ingat yang baik-baik lah. Ini niat kita tak elok aja. Bekerja je niat yang tak baik. Macam pagi tadi saya kata kan, niat ni bukan senang tau. Terus sebab Nabi sebut dalam peristiwa hijrah, tidak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah. Nabi kata yang ada cuma niat dan jihad. Niat dan juga jihad, perjuangan nak buat apa yang kita niatkan. Bukan senang. Contoh saya sebut satu subjek, bukan senang nak ubah niat tu. Contoh, niat nak berhenti merokok. Langsung kaget semuanya. Bukan senang kan? Orang dah biasa merokok, bukan senang. Tu saya kata cuba belajar berhenti merokok kan, beransur-ansur. Minggu ni 30 batang sehari sampai hari Ahad. Minggu depan 29 batang sampai hari Ahad. Lepas tu Isnin minggu depan tu pula 28 batang. Minggu satu lagi mati, contoh, tak sempat berhenti. Biarlah mati dalam keadaan sedang berusaha nak berhenti merokok. Kan? Jangan kita sibuk mempertahankan benang yang, menegakkan benang yang basah. Orang perempuan ingat berhenti merokok. Oh, lelaki mana ada merokok sini, tak ada. Mana ada. Kan? Tu sindiran. Kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan bergulung pendek panjang dirantangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Maknanya kata saya tu berkias. Orang dulu-dulu banyak katanya berkias. Senyum apa? Marahnya di dalam senyum. Nampak tu? Baru betul. Kalau dia kata anak saya ni tak pandai masak lagi, tu kata lain nak menolak pinangan orang tu. Masak nasi pun hangus lagi. Allahu Akbar. Habis macam mana tu, saya ni tak pandai sangat apa pantun-pantun ni. Macam ni lah. Kat mana anjing menyala, kat situ lah biar awak manjat. Apa maksud dia? Maksudnya tu ikut adat tempat tu. Kata-kata dia. Arwah abah saya dulu pernah datang nak tolong meminangkan anak orang.
Dia tak bagi briefing pun, hantaran berapa ni berapa. Dia suruh ayah saya jadi jurucakap. Ayah saya dah ke depan dah ni. Jadi itulah sekarang ni kami nak tanya, hantarannya berapa? Dia tak boleh nak cakap, minta maaf lah saya memang tak tahu. Bukan macam tu cara orang beradat. Macam ni lah tuan, saya ni adik-beradik bukan saudara mara pun, bukan. Disuruh datang-datang, disuruh balik-balik, disuruh makan-makan, disuruh minum-minum. Mana orang tahu, dia tu tak tahu. Macam tu ayat dia. Maknanya cakap dengan penuh halus. Betul. Ya. Bak kata orang, makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Budi bahasa, walaupun penceramah tu puasa, kau kena standby kan hari ni. Betul. Standby kan juga, sebab kita tak tahu dia puasa ke tak puasa, tapi standby. Manalah tahu dalam puasa sunat tu dia haus sangat. Standby. Dan adab memang siapkan alas. Nampak? Betul, ini hebat ni. Ini pertama kali tempat yang saya tengok memang padan cawan dengan alasnya. Siap dengan penutup. Ini baru adab. Dengan suami mesti macam ni standard dia. Abang jemput minum bang. Nampak? Ini kau bagi suami, bang minum bang. Kau ingat ni kelab malam? Betul kan? Orang dulu-dulu macam mana? Mak kita memang bagi alas. Betul tak orang tu dulu? Kepantangan tak bagi alas. Bila bagi kat suami, suami pun cakap, alhamdulillah, terima kasih lah sayang. Sayang nak apa ni? Dia tahu dah kalau bagi air dengan alas ni mesti ada benda dia nak. Bismillah. Panas saya ni. Daripada Seramban datang air kosong bagi. Ni contoh ni bismillah. Contoh kan. Jadi suami ni bila tengok minum adab tu, orang cakap kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Nampak? Orang dulu tu yang lebih tu. Nampak tak? Lain kali suami kena bagi cawan dia macam ni. Kenapa? Arwah mufti, bekas mufti Negeri Sembilan dulu, Syekh Murtada, arwah Allahyarham Syekh Murtada, dia kata, untuk suami, pinggan dengan cawan mesti beza. Mesti beza. Sebab nak letakkan kedudukan dia sebagai ketua keluarga. Kau jangan kau kewat lah. Mentang-mentang Johor ada IKEA. Kau beli cawan IKEA tu sama semua. Kau bangga dengan cawan RM2.50 tu. Cawan gelas suami mesti standard kurang-kurang macam ni supaya dia banyak, dia tak minta jajak tambah. Dia ketua keluarga. Contoh kita nampak benda tu simple tau. Anak balik main bola, ibu haus lah bu, pergi ambil cawan dekat sinki tu, ambil dalam peti ais. Dia pegang cawan dekat sinki, oh ni cawan abah ni, tak boleh usik ni, ambil cawan lain. Hormat dekat ayah dia. Nampak? Itu yang ramai orang tak buat. Mak kita dulu betul tak? Berani kita usik. Lagi bongsu adik-beradik tu, lagi banyak sumbing pinggan dia. Betul tak? Yang kecil-kecil tu siap tampung tu, ada lubang nak makan sup ni. Betul dulu. Iya ni kadang-kadang kita terupanya orang tua dulu ajar adab sampai contoh sekali. Pinggan dia besar tapi janganlah teruk sangat. Kau bezakan. Besen kau bagi laki kau. Kau ingat dia nitik ke apa? Kata. Cawan bagi baldi dibancuh tu lah. Kau marah ke apa ni, kau cakap ke aku kan. Betul, sebenarnya gelas kan beza kan. Dia maksud beza tu janganlah beza sangat. Dia nampak bentuk-bentuk tu lebih kurang sama tapi special sikit suami tu. Biar nampak. Kan kursi tu, yang kursi yang bertangkai tu kan suami dia. Cuma kadang suami minta tukar sebab saiz tak mengizinkan kan. Nak masuk dia tersangkut naik dengan kursi-kursi sekali ikut ayah dia masuk dalam bilik kan. Tu masalah lah pula kan. Jadi betul. Iya, kadang-kadang sayang kan orang dulu-dulu makan dekat atas tikar mengkuang, boleh makan sama-sama. Adik makan berterabur, elok-elok makan dik. Makan elok-elok sikit, berterabur. Makan kicap, senyal, nasi atas kepala. Tapi bila berterabur, atas tikar mengkuang, mak kita gulung, dia kibas dekat luar, bagi rezeki tik dengan ayam pula makan. Hari ni beli meja marble. Bahasa baku marble. Beli meja marble. Lepas tu nanti kemudian mama suap, nanti berterabur. Meja panjang makan berdua. Bergaung. Abang.
Apa? Hulu ke laut tu. Apa? Pekak ke? Apa kau tahu mana macam tu? Bertolak laut tu, zur, sap, tangkap. La ilaha illallah. Itu sebab saya kata, kenapalah meja mahal itu yang diperjuangkan kalau dia tidak boleh membahagiakan? Sekejap je tahu. Saya nak tanya, berapa ramai anak dia dah mula masuk asrama? Angkat tangan anak dia masuk asrama. Dah masuk asrama, tanya. Tu saya cakap, rumah makin besar, orang semakin kurang. Tiba-tiba kita rindukan momen tu. Kenapa dulu aku tak makan sama-sama dengan anak aku? Bila makan, tahu tak? Bila kita makan, kita senduk nasi tu, kita senduk lauk, letak dalam pinggan anak kita, dapat pahala sedekah lagi besar daripada bagi makan anak orang lain. Tu kena tahu. Iya, ni kena beritahu. Baru awesome keluarga kita juga. Suap. Iya, baru teringat kan? Momen pagi-pagi kan, orang perempuan kalau hantar anak pergi sekolah bising. Orang lelaki senangnya. Orang lelaki memerintah anak dengan wahyu. Bangun, serang, tegak. Orang lelaki macam tu. Mak dia bangun, apa kau apa ni? Anak tu macam ni. Macam zombie keluar contoh anak. Tapi ayahnya bangun semua. Maknya kadang sampai sekolah, mana kasut kau? Kasut tak ada lah, ilallah, kasut kat rumah. Mama lah nak cepat sangat. Salah mak dia. Berlaku tak tu? Orang lelaki siap dah mana? Okay lah, jom masuk. Tu sebab orang lelaki jaga anak lebih baik daripada orang perempuan jaga. Dah bukan. Jangan marah dulu. Dengar dulu. Sabar. Kan aku cakap kau sabar. Nanti dulu. Sebab orang lelaki jaga anak lebih baik daripada orang perempuan jaga. Sebab orang lelaki itulah satu-satunya benda yang dia buat. Jaga anak. Itu. Duduk. Jangan usik. Tu mama kau. Jangan usik. Apa salah kau on TV? Tutup. Apa? Jaga anak. Tu sebab dia jaga dengan baik. Orang perempuan dia tak boleh jaga anak dengan baik sebab selain pada jaga anak, dia buat benda lain. Dia kena masak, dia kena basuh kain, dia kena masak boom, apa itu? La ilaha illallah, hanguskan aku lah. Itu orang perempuan, betul tak? Itu orang perempuan. Pengorbanan tu hebat. Tu sebab kita bagi penghargaan pada hari ibu. Hari bapa tu nak jaga hati je. Ada sambutan hari bapa, kau jangan bohong aku lah. PIBG. Mana ada PBIG? Persatuan ibu bapa bau guru. Kalau boleh dia nak buang bapa tu kan jadi pig pula. Dah babi pula persatuan apa hal? Kan? Ibu pejabat. Kau pernah dengar bapa pejabat? Mana ada? Ibu negeri, bapa negeri tak ada. Yang ada duduk bapa ayam, mak ayam ada. Sampai satu tahap terperanjat pun sebut mak. Alamak, mana ada alah pak kau yang bohong aku lah, tak ada. Alamak, halayah tak ada. Alamak yang ada. Nah, itulah pengintirafan pada orang perempuan. Tadi tak usah petikaikan. Kenapa orang lelaki diberikan kelebihan? Orang cakap Samsul Bat dilebihkan orang lelaki je. Asyik kena perempuan. Tak, bukan. Orang perempuan senang masuk syurga. Apa nak cakap lagi? Nak pula orang perempuan bekerja ni lagi besar pahala dia. Sebab apa? Dia bantu suami untuk mengurangkan beban suami. Betul tak? Kalau ikut dengan saya tak bagi isteri saya kerja, tak usah kerja, duduk rumah. Kau menjalar ya atas katil, tunggu abang balik. Berapa hari dah aku tak balik. Macam tu lah kerja. Melayan dengan bini orang ke ceramah. Contoh lah kan. Sebab betul. Iya, tapi orang perempuan kena ingat, salah satu dari, ada pandangan menyatakan salah satu daripada keizinan suami membenarkan isinya bekerja adalah dia akan bantu suami dia untuk meringankan beban hidup. Itu je. Dan orang lelaki jangan ingat kau duit kau tak. Orang lelaki kena ingat nafkah tetap wajib bagi pada isteri walaupun isterinya bekerja. Wah, tu sekarang satu soalan dia katanya. Abang perasan tak Samsul Bat sebut pasal nafkah tadi bang? Oh yang tu, time tu yang bantal lelap tu tak perasan sangat kata kan.
Saya ada sebut satu statement yang menyebabkan ramai perempuan pun ada yang tak puas hati, lelaki pun ada yang tak puas hati. Saya kata dalam bab nafkah, kena faham kan, saya harap orang yang tanya soalan tu akan faham maksud saya ni. Dalam bab nafkah, lelaki tak boleh sebut saya anak lelaki, saya kena utamakan mak saya. Tak boleh sebut ayat tu. Pernah tak dengar lelaki sebut macam tu? Saya anak sulung, saya kena utamakan mak saya daripada awak. Awak saya boleh cari ganti, mak saya tak boleh cari ganti. Amboi hayat. Nampak tak? Sebenarnya dalam bab nafkah, suami kena utamakan isteri dan anak-anak dulu, baru mak dia. Dalam bab nafkah. Tapi dalam berbuat baik, tetap wajib buat baik pada mak. Faham tak? Itu kena faham. Itu satu bab nafkah tau. Jangan main-main. Kalau orang perempuan tak reda, orang lelaki itu berhutang dalam bab nafkah. Betul, orang perempuan bekerja, suami bekerja, suami tolong settlekan yang ni, isteri tolong settle ni, suami kena terima kasih lah. Jangan, kan awak yang tolong settle benda ni, settlekanlah. Apalah kerja saya pula. Jangan salah. Benda tu kena faham, orang perempuan dah tolong ringankan. Itu sebabnya perlu. Dan kadang-kadang orang perempuan dia sendiri reda. Abang, tak apa bang, abang bagi duit belanja kat mak abang. Tak apa, saya duit gaji saya ada lebih lagi untuk saya. Jadi kalau dapat isteri yang baik macam tu, alhamdulillah. Tapi kalau perempuan tak reda sebab nafkah, at least bagi RM50, RM10, kena bagi. Nah, ni ada duit nafkah bulan ni sayang, abang tak boleh bagi banyak. Abang ni ambil juga tu. Abang kalau setakat RM20 tak payah bagi lah. Jangan kau cakap macam tu. Jangan cakap macam tu, tak baik tu. Sayang ni menginsafi ceramah Samsul Debat ni kan. Ya, ambil lah. Tak adalah banyak sangat, 2,000. Setuju tak? Setuju tak? Mata duitan tu. Cepat. Wah, contoh kan? Tapi itulah kadang-kadang dalam bab-bab nafkah ni contohlah. Kadang-kadang orang lelaki kan, kadang dia ada yang kedekut. Ada yang kedekut. Duit belanja pun tak nak bagi. Jadi ada yang bertanya, boleh tak orang perempuan ambil duit suami tanpa pengetahuan suami? Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Mana dia lah yang ambil tu. Boleh itu, tapi sekadar untuk pembelanjaan yang kita perlukan. Contoh kita nak beli beras tu RM10, RM20, RM30, seberapa sekilo tu kan, yang itu saja kita ambil. Dah alang-alang banyak ni, sapulah semua. Dia dah lah benda hari surau At-Taqwa kat PTP, duit surau yang kat sapu tu kan. Jadi ambil sekadaran saja. Kalau suami nak ganti balik tak ada. Benda ni berlaku ketika zaman Nabi dulu. Abu Sufyan, isteri dia mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana kata masa tu dia ambil, tapi boleh Nabi kata ambil sekadar untuk mencukupkan keperluan yang kita perlu pada masa tu saja. Jangan ambil lebih-lebih pula. Tu jangan. Okey, itu satu dalam bab nafkah, lelaki kena utamakan isteri dengan anak-anak dia. Tapi mak tetap tahu. Habis kalau mak dia tu, kalau mak saya ni dah lah dia seorang, dia ni, kau kena fikir benda ni sebelum kahwin lagi sebenarnya. Bukannya dah jadi masalah macam tu baru nak fikir. Kalau isteri reda tak apa, kalau isteri tak reda tu payah sikit. Dan begitu juga. Tapi kebanyakan perempuan dia okey, bang, mak abang pun mak saya juga, tak apalah. Tapi kalau sampai satu tahap asyik diketepikan aja kan, dia akan terasa juga orang perempuan memang macam tu. Dan satu lagi, kalau orang perempuan mak ayah dia sakit ataupun mak ayah suami sakit, orang lelaki, suami tak boleh paksa isteri jaga mak suami. Ingat, mak suami atau ayah suami sakit, suami tak boleh paksa. Kalau isteri nak jaga mak ayah dia sakit, suami tak boleh halang. Kalau halang, contoh abang tak izinkan kau jaga mak kau, isteri dapat pahala, suami berdosa. Sebab isteri kau cakap suami, mak apa ni, minta maaf lah bang, apa ni abang tak bagi pergilah sebab kena jaga anak. Contoh. Malahan kadang-kadang ada isteri sanggup jaga mak mentua dia. Tak apa bang, saya jaga mak abang, mak abang mak saya juga. Sebaik-baik suami, bagilah belanja upah sebab dia tolong jaga mak kita. Tu panjang lagi nak ulas tu.
Banyak yang nak ulas. Tapi kebanyakan suami isteri, sebab kita kena sebut betul-betul kedudukannya. Tapi janganlah balik, saya tak perlu jaga mak abang lagi dah. Janganlah macam tu, jangan macam tu. Biarlah ada kemanusiaan sikit kan. Kalau boleh jaga, jagalah. Ada peluang jaga, jaga. Sebab mak mentua dengan mak kita dah jadi sama level. Itu kita kena faham. Okey. Jadi kemudian saya tahu dah ada dah tu. Saya nampak cara mata muka tu. Aku nak tanya lah. Kalau orang dah tahu dah tu, sabar dia. Kalau bab itu ramai nak bertanya. Baik, kau jangan tanya. Niat biarlah baik. Bukan niat nak jadi kaya, niat nak jadi baik. Kenapa jangan niat nak jadi kaya? Sebab niat nak jadi kaya takkan selesai. Dalam kita bekerja, percaya cakap saya, kerja kat sini takkan kaya. Maaf, sudah. Ya ke? Okey je banyak duit kat sini. Maksud saya, apa definisi kaya? Nabi pernah sebut anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Bagi 2 lembah emas, berapa banyak mah 2 lembah tau Nabi sebut. Bukannya 2 guni, bukannya 2 bilik, bukannya 2 gudang, 2 lembah emas. Dia akan minta lembah yang ketiga. Itu sifat manusia, Nabi kata. Berapa ramai orang, aku besok pencen keluar KWSP aku. 1 juta lebih weh. Masa tu relax, tak payah fikir apa lah. Seminggu lepas dia pencen, dia pegang senapang depan bank. Dia dijaga dah. Itu kau cakap kau nak relax, tak cukup rupanya. Kena power ke anak-anak. Anak-anak kahwin pun pakai duit dia. Anak-anak meniaga misal, jangan bagi anak tu. Itu duit hari tua kita. Alah ya, takkan anak kahwin tak boleh tolong kau yang sedap, apa laku lah yang susah. Dan tu ayatnya. Tapi saya tak ada duit, kau tak mampu lah tu, berapa kau kahwin? Macam tu. Dimampukan dengan mak ayah. Apa hal? Ni cakap tu terang ni. Jangan manjakan anak sampai macam tu. Tapi itu cerita dia. 2 lembah emas akan minta lembah yang ketiga, Nabi kata. Tu yang ada orang tu garu kepala. Aduh, kau kenapa? Duit dalam bank tinggal 10 juta, kau tak rasa nak bunuh orang tu? Rupa-rupanya memang dia dah biasa dalam bank ada 100 juta, tiba-tiba tinggal 10 juta, dia rasa susah sangat. Ada orang macam tu. Ni bukan kata bohong. Tuan-tuan tengok dengar kan, macam baru ni dengar kes didenda 210 juta pada setengah orang. Benda tu sikit, nothing pun. Tak betul, kita je cakap macam ni. Kita tahu macam mana mengira nombor tak cukup kalkulator kan. Contohlah tiba-tiba, mana pegawai paling kanan kat sini? Dah semua pandang kanan. Dia kanan kata pelan-pelan. Contohlah kan, tiba-tiba Ustaz Sofi pun buat pengumuman. Dengan ini saya umumkan, Alhamdulillah kita ada rezeki terpijak hari ini sebabkan pihak pengurusan seronok sangat Samsul Bat datang. Semua yang hadir slot petang ni mengamuk slot pagi ni. Yang slot petang ni maka kita akan berikan, jadi tolong tinggalkan nama dengan nombor akaun, insyaAllah sebelum jam 5 petang kita akan bank in kan setiap seorang. Ni contoh tau, contoh. Kau jangan terbawa-bawa, contoh. Ustaz Sofi umumkan ni. Diumumkan setiap seorang akan di bank in kan dalam akaun dalam RM500,000 seorang. Kau punya seronok tu macam betul-betul kan. Masa tu banyak tak 500,000 saya tanya? Banyak tak? Silap-silap besok dah ada surat resign dah. Saya ingat saya nak berhenti dah bos. Saya ingat saya nak pursue saya punya cita-cita. Saya nak mengembara, nak menyaksikan alam semula jadi. Cukup-cukuplah saya selama ni bercuti di U-Burn. Saya nak pergi UK pula. Tahu U-Burn? Ulu Bendul. Saya nak pergi UK pula, dia kata. Contoh kan. Sebab pada kita 500,000 tu banyak, pada setengah orang sikit. Saya ceramah kat rumah satu Datuk Seri tu. Saya tanya, rumah dia besar, kereta dia Lamborghini, Mercedes Benz. Saya kena kereta Azia ni, aku nak parking mana ni? Cik Mai ada satu kereta tu Jaguar. Boleh lah, Jaguar Pro 2 boleh. Semasa tu bawa Azia, saya tanya, agaknya mahal rumah Datuk Seri ni. Rumah dia 2 tingkat, bilik dia besar, swimming pool siap dengan surau, boleh ada tempat semayang lelaki dan perempuan. Ya Allahu Akbar. Dia baru kahwin, saya nak cerita lah siapa.
Saya kata, ya Allah Akbar, agaknya rumah ni mahal betul ya Datuk Seri. Tak adalah, masa saya beli dulu murah lagi Ustaz, masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab ke tak? Bukan saya mau, memang macam tu lah jawapannya, muka tak salah. Masa tu baru 4 juta. La ilaha illallah, macam RM4 dia kau sebut dengan aku. Ada satu datuk tu, saya camah dekat PKNS Shah Alam. Saya camah kat sana Ustaz, masa tu PKPB bersyarat kan, saya camah dekat tempat tu. Ustaz, kalau Ustaz nak beli rumah, ni time ni Ustaz, tengah murah ni Ustaz. Berapa? Dalam 1.2, 1.3. Kau hilang akal ke cakap dengan aku macam tu sekarang? Apa yang murah 1.3 juta tu? Boleh kau beli rumah 1.3 juta tapi tak ada perabot, tak ada apa dalam rumah tu, kau berdiri dalam tu. Bang, jom makan, kau pergi kat dinding. Kau jilat dinding tu. Banyak sangat apa benda tak boleh makan. Punya mahal ni rumah. Ada satu datuk tu, saya ceramah kat rumah dia dekat Kajang. Dia bagi saya rasa satu kopok tu. Ustaz, cuba Ustaz rasa kopok ni. Sedap tu Ustaz. Sedap lah kopok ni tu. Itulah. Isteri saya cakap sedap tu yang kita orang beli kilang tu. Apa hal kau beli kilang tu? Dari mana datangnya idea tu? Engkau beli sedap, kau pernah fikir tak nak beli kedai tu? Kau cakap dulu. Tok, saya kalau sedap Datuk belilah banyak-banyak bagi semua orang rasa. Apa hal Datuk sampai beli kilang ni? Ya, la ilaha illallah. Itulah perbualan orang kaya. Itu sebab saya kata, kaya takkan selesai. Jangan kejar nak jadi kaya, tapi kejarlah bahagia. Kena satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Deep tak? Betul, bahagia. Bahagia ni bukan melihat kepada apa yang kita ada, tapi bahagia ni melihat kepada sikap kita terhadap apa yang kita ada. Sabar nombor 1. Kedua, syukur, kita akan bahagia. Ketiga, tawakal pada Allah, kita akan bahagia. Keempat adalah redha dengan apa yang Allah bagi kat kita. Dan yang kelima, ikhlas. Saya dah ajar pagi tadi, ikhlas ni buat sesuatu tanpa mengharapkan apa-apa ganjaran daripada manusia. Wa imma, perkataan terima kasih pun tidak kita harapkan. Kadang-kadang kita boleh cakap tu, aku tolong dia ikhlas, dia terima kasih pun tidak. Benda ikhlas ni, dia tak terima kasih tak apa, ganjaran Allah tu yang kita harap. Kan? Mak kita umur sampai 70 tahun, 80 tahun, apa dia buat? Sebab banyak betul benda-benda ikhlas dia buat dalam hidup dia. Kita tengok balik. Mak kita dulu kenduri kenara, mana pernah tangan kosong, ada je benda dia bawa nangka, bawa betik, bawa sardin, bawa bawang, bawa apa, ada je nak bagi kat orang. Bawa lah ni sikit lah, jangan kau datang tangan kosong. Kan? Kita hari ni terbalik pula, pergi rumah orang kaya bawa duit besar, pergi rumah orang miskin bagi singgit, terbalik tu. Orang kaya tu bagi singgit, duit dia dah banyak. Orang yang miskin tu bagi RM50, dia ni rumah orang susah bagi singgit sudah. Ada pula menyendukkan sewel. Patut rumah orang miskin lah bagi lebih. Terperanyat RM50 banyak ni. Kan, bersyukur. Semoga panjang umur kau nak, banyak kau bagi ni kan? Iya. Antara benda baik kita boleh buat dalam hidup kita ni, kalau kita nak ikhlaskan, kalau mak ayah kita dah tak ada, cari kawan-kawan dia dulu yang masih hidup, sedekah, berpanjangan doa, niat untuk arwah, insya-Allah berkat hidup kita. Betul, saya tak pernah tinggal dalam kampung mak saya, tinggal 2 orang ni kawan arwah abah saya masih hidup, 2 orang tu. Macam mana pun kalau bila tarawih tu kan, malam-malam yang keberapa dah hujung-hujung tu, pakcik malam ni standby, dia dah tahu dah saya akan bawa dia orang pergi makan, saya belanja dia makan sambil berbual, belanja makan tom yam, sup ekor, si goreng kampung paling tidak kan, dia boleh, saya belanja dia makan, niat untuk arwah, buat selagi boleh. Assalamualaikum cik, salam, siapa ni? Anak arwah ni lah cik. Dah meninggal ke dia? Oh, dia pun dah tak ingat lah. Dah mau meninggal dah cik. Iya ke? Allah Akbar, tak ingat lah. Ni siapa ni? Ni halong-halong, ya Allah. Ni ada Milo, ya Allah, apa sedih. Dapat Milo pun sedih. Ni ada tepung, ada bawang, ya Allah, susah-susah, ada beras, ya Allah, duit tak ada ke? Ada duit ni, duit tak ada, kita je bagilah.
Betul, buat untuk niat untuk arwah. Sebab Nabi ajar macam tu. Nampak tak? Niat kita baik. Kalau niat kaya takkan jadi kaya. Tapi Nabi bagi tahu, cari rezeki yang halal. Sebab kita tadi kata kan, cari 2 lembah emas pun dapat 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tapi Nabi beritahu, cari rezeki yang halal, dan sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Nabi kata. Soalan dia, aku kerja PTP kot, makan gaji, takkanlah tak halal. Belum tentu lagi. Persoalannya bagaimana nak menghalalkan rezeki kita makan setiap bulan, yang kita cocok setiap bulan. Orang yang makan gaji, kalau nak cocok duit, memang dia peluk mesin ATM. Yang perempuan, sini lah cover, tutup. Nak confirm dah, bodoh ni, dah tak masuk lagi. Dia marah, dah ni bodoh kan mesin ATM. Nampak tak kan? Macam mana kadang-kadang kita kerja main-main, orang kerja sesungguh, gaji kita dengan dia sama. Cuba fikir, macam mana nak dapat keberkatan rezeki? Kan? Itu yang penting sebenarnya. Nampak tak? Kita nak jadi kaya, tapi Nabi kata cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi sebut, satu lagi hadis Nabi sebut, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Itulah kaya. Ayah kita dulu, kita pergi fikir balik, kereta motor pun tak ada kadang-kadang. Motosikal, naik basikal, itu pernah kaya tu kalau basikal orang dulu. Betul tak? Jalan kaki berbatu-batu, hujan panas, pergi ulang alik pergi kerja, tapi tak ada dia kisah pun. Nampak tak? Balik bawa agak kuih kadang bagi anak bini makan. Allahu Akbar. Malam makan sama-sama. Kaya sebab rasa cukup. Tengok TV dulu bukan banyak channel pun. TV 1, TV 2, tekan 1 tersumbul 2, tekan 2 tersumbul 3. Siapa ni ada remote? Kita jadi remote. Anak yang tolong tekan jadi remote. 1, 2, maaf. Tu belum cerita lagi kena pusing Ariel kat luar. Saya ingat lagi masa tu Fu Kok Kiong lawan Ardi Wiranata, aku kena pusing Ariel kat luar. Kanan lagi. Okey dah, pegang tu tak tahan. Dia sedap tengok ke dalam, aku tak nampak ni. Itu cerita dia, betul tak? Macam tu lah dulu caranya kan, caranya appreciate ni. Allahu Akbar. Kita tengok orang dulu dalam kesusahan tu rasa cukup. Mana ada TV 3 dulu, sekarang TV 24 jam. Ya Allah, tak cukup dengan TV, satelit lagi. La ilaha illallah. Tak tu nak cakap dah, channel terlampau banyak dah cerita. Ya Allah, dulu tutup mata ayah, tutup. Nampak orang putih tu bercium, tutup mata. Ayah tengok, dah sudah. Ayah tengok. Contoh dulu kan, zaman tu kita ingat tak dulu. Itu sebabnya kenapa anak-anak kita hari ni terganggu kesihatannya ni. Tengok anak kita, dia terlampau banyak tengok skrin, dia kecil tau. Hidup dia dekat sini je. Kita dulu skrin kita besar. Bila petang main, kita explore. Ingat tak dulu main guli first second? Ingat tak first second, third, fourth? Ingat tak? Kita boleh baling tu daripada jauh. Dia punya aim tu kena 1 bayar 2, 1 bayar 3 pun ada. Tu belum cerita main pom. Ingat tak main pom tu? Okey, bayar 5, semua letak 5, bulat besar, semua baling, nak berlumba jadi yang first. Sebab yang first tu kalau kita baling, keluar sekali banyak. Lepas tu keluar lagi. Yang ni tak jalan lagi ni, guli dah habis. Ingat tak tu? Dulu main rounders, kena yang badan besar tu, sampai maghrib lagi tak jumpa bola tu. Betul? Skrin kita besar dulu. Kita besar. Orang perempuan, dia ada batu ajaib, dia main tank. Dia baling tapat petak dia, sebelah kaki dia boleh lompat langkau 3 petak. Ini 1 petak pun tak ada harapan. Ni cerita betul. Lelaki cukup suka tengok perempuan main tank yang format kapal terbang sampai kat sayap tu, zap kata, berpusing lah pun, dia pusing kan. Ya Allah, gembiranya dulu. Tapi dulu
Sekarang anak kita tahu pun tidak game tu. Main baling selipar kan tak? Gigi saya yang depan ni, yang tak berapa lurus, patah sebab main selipar, baling selipar. Jatuh gigi dulu, berdarah ni. Dulu ingat tak, gigi kita goyah, kita buat apa, makan nasi krim batang tu cabut gigi, betul tak? Dulu. Budak sekarang nak mati sangat lah. Ketahanan dulu dengan sekarang kan? Iya, dulu main bola hujan ngelak putih, zam sebelah tu, main lagi kilat balik. Dulu tak, bukanlah kata apalah, tu beza sekarang ketahanan budak dulu dengan sekarang. Tapi apa yang poin yang penting, mula main bola tu sebenarnya ramai tak faham. Sebenarnya orang tua dulu tu benarkan kita main, rupanya kemahiran bermasyarakat tu dah ada. Main bola, lat talilat lali tamplung, masa tu dah mengajar skill of negotiation. Mana boleh, tim kau semua tinggi, ni semua kecil-kecil pendek-pendek, apa hal? Okey, lat talilat lali tamplung, pak. Okey, budak kau ni semua besar-besar ni, semua baik dari semula, sampai dah nak start, dah nak maghrib dah start. Satu lagi, bila main bola, sepak kuat sikit, bak, kena kat rumah jiran tu, jatuh pasuk bunga. Bukan semua orang boleh runding dengan tuan rumah. Mesti ada seorang yang pandai, betul tak? Seorang yang pandai. Yang seorang tu pun pergi, Assalamualaikum cik, sudah marah dah dia tak patut sepak kuat-kuat pakcik, minta maaf pakcik, sudah marah dah pakcik. Ayolah, elok-elok jangan sepak lagi. Okey cik, cik terima kasih cik. Keluar, woi sambung main. Itu dulu. Nampak tak? Sekarang tak tahulah. Paling bahaya YouTube cukup bahaya. Sebab YouTube ni dia tak macam kita tengok CD dulu. Tengok CD dah habis, kena keluarkan yang lain, keluar masukkan yang lain, side A side B dulu. Lepas tu DVD dah tak ada side A side B. Tengok cerita tu. Sekarang lagi bahaya, YouTube ni habis dia automatik keluar lain. Dia loading keluar, lambat sikit dia keluar lain, betul tak? Oh, jangan main. Tu yang dia boleh hajar budak-budak tiba-tiba cara-cara nak menyeludup, nak membeli bahan senjata api dan bahan-bahan terlarang, dan macam mana nak erase memori yang dia pernah search tu, dia ajar dalam YouTube. Tu sebab kena hati-hati. Tu sebabnya zaman ni kita bukan nak kejar kaya, tapi kejar bahagia. Kan? Kejar bahagia. Hidup kita ni sebenarnya adalah antara, hidup ni sementara sifatnya, dunia ni sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia, lebih lagi sementara. Yang kita kejar dunia, kita kejar pangkat. Berapa tengok ni, nak pilihan raya, tengok perangai manusia macam-macam perangai. Kenapa yang mengelupur semua? Kenapa besar? Sebab masing-masing nakkan kuasa. Tapi sedangkan kita tahu sementara. Saya pernah bergelar pengarah undang-undang, jawatan, sampai masa pencen, tunjuk kad pesara, dapat 10% diskaun kat hotel. Kau belakang, dia nombor 1 tu pejabat daerah, kau jangan main-main, pangkat tinggi tu, tiba-tiba dekat ujung tiang tu, ada pahal tu, pencen. Sampai masa, betul tak? Sampai masanya kita akan pencen. Itu hidup kita. Dunia suami isteri sementara. So kalau dibawa ke arah yang diredai oleh Allah, maka sudah tentu bahagia. Pesan abang dalam keluarga kita ni bang cari rezeki yang halal tau. Untuk keluarga kita, abang tahulah bukan apa bang, takut kita bagi makan anak dengan saya makan, takut nanti tak berkat hidup kita bang. Saya biar ada sikit bang, yang penting kita bahagia. Saya tak nak minta bang, gelang emas ni semua saya tak minta. Kalau abang bagi saya ambil, saya tak minta. Sempat juga tu dia masuk klosa tu kan. Yang penting bang bahagia. Apalah maknanya bang saya pergi ke sana kemari kalau abang tak ada bersama dengan kami. Itu poin dia. Nampak tak? Barulah betul melur kembali pada Firdaus. Nah, pula berbunyi lah telefon. Ni telefon live ni berbunyi ke apa? Ya ke? Ya, ada orang telefon ke? Kau biar betul ni. Oh bukan, alam ke apa? Agak-agak lah kan, tengah live nak telefon kan. Siapa pula yang tahu nombor ni? Sabarlah kau kan, nombor live ni kan. Okey, jadi mana kata tu dia kan? Kita ni suami isteri ni sementara. Jangan kita belagak, isteri I paling pandai masak tau, I tak main lah makan dekat kedai. Isteri I paling pandai masak, besok tu sama dia makan dengan kita kat kedai. Apa pasal kau kata tak makan kedai? Bini aku meninggal malam tadi. Cakap apa? Suami I bagi I 2K sebulan, you ada.
Besok tu suami mati tercakik sudu. Abang mati tercakik sudu. Hilang 2,000 sebulan. Dunia yang kita banggakan di dunia tak ada apa-apa. Kedua, harta. Rumah besar dekat JB ni. Dulu orang sibuk cakap, apa? Dia kata rumah tu besar, aku kalau ada duit nak buat rumah macam ni. Tiba-tiba banyak rumah besar dekat Senibong tu saya tengok. Rumah tu lalu bersambung dengan Laut Cina Selatan. Oh, aku risau betul rumah macam tu. Takut jaga-jaga dah sampai dekat Cina dah. Cina Selatan mak tu. Contoh lah kan. Iyalah hanyut lah rumah tu mana kita tahu kan. Nak contoh lah. Rumah besar-besar semua. Tak heran 10 tahun lagi rumah tu pun dah tak relevan. Betul tak? Kereta baru. Berapa lama kereta baru? Oh kereta dahsyat. Lepas 2 minggu tu dah boring dah. Sekarang ni kita bayar dah tak rasa dah, semua online transfer. Dulu beratur bayar kat bank duit kereta. Saya ingat lagi saya bayar duit kereta yang pertama dulu pakai kat bank. Saya hantar masa bayar kali pertama tu saya tanya sebab beratur panjang, halang-halang manfaat kan lah. Kak tolong kira kak berapa bulan kita tinggal? Kali pertama bayar so kira berapa bulan kita tinggal kata. Dia punya belagak wah 9 tahun dulu. Bayang kata. Saya memang pada dulu gemar bergurau kan. Bukan apa, kerani bank tu lawa-lawa yang jaga kaunter tu. Tapi lepas beberapa tahun tu tak lawa dah sebab orang yang sama masih jaga kaunter tu. Tapi dia dah buat pembaharuan. Saya tak nak sebut bank mana, kau tahulah bank mana yang aku maksudkan tu kan. Tapi itu dia yang pertama, dunia semua. Pangkat, kedudukan, dunia. Lupakan lah. Pinjam-pinjaman. Contohnya ada seorang letak jawatan kan, berhenti. Maka jawatan tu jumut tak, ganti orang lain. Buka aja iklan, kita notis 3 bulan. Dalam tempoh tu buka jawatan, beribu orang minta. Masa tu mulalah yang kawan-kawan yang bekerja ni tiba-tiba nak pakai kabel, kenal kita, saudara, amfilah mak lah, semua masa tu mengaku. Sebab nakkan jawatan. Okay. Jadi, yang penting kita nak kejar keberkatan. Apa tanda-tanda keberkatan rezeki? Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi dengan orang lain. Itu tanda berkat yang pertama. Sikit cukup. Pernah tak orang perempuan bayar-bayar bil, bayar-bayar berlebih lagi. Apa yang belum bayar? Cek-cek balik dah bayar. Pernah tak macam tu? Nah, rupa-rupanya bertukar wallet dengan suami. Suami lah tak cukup, mana pergi dia aku ni, Allah. Itu memang jarang berlaku lah, memang takkan berlaku. Buat benda melambang kasih sayang kan, wallet pun sama, gambar sama, yang beza IC je. Mungkin disusun pun sama, mungkin tapi takkan berlaku lah tu kan, takkan berlaku. Kan teruk betul. Sikit tak cukup. Tetapi pada orang yang rezekinya tidak berkat, sikitnya tidak cukup, banyaknya tidak puas, seolah-olah meminum selautan air tapi tidak hilang dahaganya. Kedua, tanda rezeki berkat, apabila rumah rasa tenang dan bahagia. Bahagianya suami balik menyanyi, indah sungguh panorama. Isteri kat dapur, bagat pula ni warna. Anak ulala. Jadi lagu bahagia rumah tangga. Abang pergi mana tadi? Sayang rindulah. Abang kencing tadi, kau agak-agak lah. Punya dahsyat kebahagiaan rumah tangga kan? Punya dahsyat kebahagiaan rumah tangga tu kan? Ada tak macam tu? Bahagia sungguh. Abang kat mana? Dia kalau yang tak bahagia, Assalamualaikum bang, salam. Boleh balik bang? Tak, nak pergi, buta. Kan tak elok tu. Abang nak minum apa? Kau ambil lah kaca tikus, apa kat dapur tu bawa keluar. Kan nak bergaduh tu. Ya Allahuakbar. Cuba suami balik tu, abang tangan depuk, tapi kau jangan terus buat tau. Abang, suami pun tengok nombor rumah, rasa betul tak dia. Abang peluk mana yang dapat. Abang, saya tengok abang pun tahu mesti abang lapar kan. Suami kata tadi abang memang lapar, tapi bila tengok muka sayang langsung hilang lapar. Abang macam tak tahu saya tak masaknya. Kau tak masak? Kau tak masak? Tak adalah, gurau aja. Masak. Saya masak loh favourite abang hari ni. Abang ni kan, tak gurau tak boleh lah. Abang ingat lah tak masak. Saya masak loh apa? Lauk kegemaran abang. Dia tahu kegemaran suami. Hujung minggu tu pagi telur mata kebau.
Tengah hari telur masak kicap, malam telur dadah, telur setolor-tolor. Nek hanyi mulut lelaki gitu. Cuba kau fikir lauk lain. Walaupun suami itu suka telur, kau ingat dia konan biawak ke? Bagilah benda-benda lain. Kan? Makan dan masak yang sedap-sedap sikit. Huyai. Iya. Betul. Layan suami kamu dengan sebaik mungkin. Ada satu orang, dia tak nak layan suami dia. Dia tak layan suami dia. Pening kepada saya, Ustaz. Isteri saya ni dia sibuk sangat. Dia kerja dekat PTP, Ustaz. Pening kepada saya. Bila saya ni adalah penat lah, itulah, sibuk lah, inilah. Langsung tak layan kamu ke? Adalah. Kadang dalam setahun tu adalah sekali. La ilah, teruk. Tak boleh macam tu. Tak apa, Ustaz. Ustaz, boleh tolong tak? InsyaAllah nanti saya nasihatkan lah. Bawa dia jumpa saya. Assalamualaikum. Betul ke seringan kamu tak layan suami kamu? Ustaz, saya belajar agama jugalah. Ustaz, jangan nak ajar saya. Saya tahulah suami saya. Umat dia punya ayat. Kamu tak layan suami kamu, kamu tahu tak? Berdosa tau, Ustaz. Saya ni banyak kerja tau. Tahu tak kamu? Kamu kalau melayan suami kamu, ada pandangan menyatakan pahalanya ibarat membunuh 10 orang Yahudi. Tak payah kau pergi sana, Palestin sana, nak pergi bunuh Israel tu, tak payah. Kau layan sekali suami kau, layan 10 Yahudi mati. La ilah Allah, saya tak tahu, Ustaz. Tu aku beritahu kau. Malam tu lain macam. Assalamualaikum. Salam. Berpahal pula bini aku. Salam, cium tangan, berjilat. La ilah Allah, pahal kau ni. Malam tu sampai dekat meja makan, siap menyala lilin 2 candlelight, segala binatang masak. Rusa, unta, kambing, ayam selama, ayam Belanda, semua ada. La ilaha illallah, ikan siakap keli, semua ada. La ilaha illallah. Sedap betul ni makan ni. Abang makan, abang. Saya tak makan. Saya tengok abang pun kenyang dah. Malam tu lepas bagi salam sembahyang isyak, sembahyang maghrib okey lagi, sembahyang isyak, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, habis bagi doa, walhamdulillahirabbil alamin. Suami isteri tu melangkah, salam, cium tangan suami. Abang, jom kita bunuh Yahudi. Dia ajak bunuh Yahudi terus. Suami ni tak sangka, bagus betul ustaz ni, nasihat sekali jadi terus. Pukul 3, bang bangun bang. Apa dia? Ada lagi Yahudi nak kena bunuh. La ilaha illallah. Tak berhenti pula dia. Lepas tu 10-15 minit sebelum nak subuh tu, bang bangun bang, subuh. Ingat apa tadi? Suami pun bangun mandi, tunggu sebelum masuk waktu subuh. Isteri apa? Abang, macam sempat lagi bang. Kau nak bunuh Yahudi ke nak bunuh aku? Kau jangan main-main. Perempuan kalau dia nak, dia dah tahu kelebihan, hanya main-main. Malam ni maknanya dia dengan cerita aku tu. Okay. Jadi tak kisah, yang penting bahagia. Okey, tanda keberkatan rezeki yang ketiga adalah bila tadi yang pertama saya dah sebut rezeki sikit cukup. Yang kedua rumah tangga bahagia. Yang ketiga bila anak-anak menjadi dalam bidang dia. Mungkin dalam saja dia mungkin tak pandai akademik, tapi dia hebat dalam kemahiran. Dia tengok pun dia tahu aircon ni on ke tak on. Itu tak payah belajar pun boleh tahu. Tak kisahlah, tapi kemahiran dia pandai lah. Dia dengar bunyi enjin ni, belum start ni, memang lah kan contoh lah. Okey, yang maknanya dia berjaya lah dalam belajar, dia pun dia pandai, dia tak menyakitkan hati mak ayah dia, menjadi. Yang keempat adalah bila dia dah di tempat kerja, dia senang dengan orang, orang pun senang dengan dia ke tempat kerja. Itu tanda berkat. Yang kelima, bila dia mudah melaksanakan perintah Allah, itu pun tanda rezeki berkat. Yang keenam adalah apabila rumah seringkali diziarahi oleh tetamu. Ada je orang datang. Itu tak termasuk tin shopping. Itu tak termasuk. Itu yang kau order tu jangan kau kira. Berkat rumah kita bang. Orang datang. Itu kau memang order. Tak cerita ni. Ni orang datang kau jamu dia makan apa semua tu kan. Itu kira. Dan yang ketujuh, tanda keberkatan rezeki adalah apabila doa kita senang dimakbulkan oleh Allah. Tapi jangan kita salah faham
kalau doa saya manjang tak makbul je. Kena faham juga dalam satu hakikat doa ni ada 3 keadaan. Pertama, Allah makbulkan sama macam kita minta. Kedua, Allah tak makbulkan sama macam kita minta, malah Allah bagi lebih baik lagi. Atau yang ketiga, Allah tak makbulkan atas dunia, Allah simpan untuk kita akhirat nanti. So sangka baik dengan Allah. Ya, kadang-kadang Allah tak bagi kita anak, jangan kecewa. Belum bagi rezeki anak, mungkin Allah suruh kita jaga anak orang lain dulu, kemudian baru Allah bagi anak kat kita. Sebab mungkin Allah bagi peluang untuk kita berbakti pada kedua ibu bapa kita dengan sebaik-baiknya. Iya, sebenarnya ada orang bila ada anak pun kadang-kadang dia terkekang masa dia kadang. Jadi itu sebabnya sentiasa percaya pada hikmah. Tanam tebu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Jadi saya rasa cukuplah setakat tu. Sebab saya faham walaupun ada masa lagi, tapi saya bagi masa untuk bergambar. Ya? Sebab kan kalau tidak kan lagi lambik balik kan. Jadi insya-Allah gambar tagak RM10, gambar babah ya. Tapi insya-Allah ambil gambar kan jangan apa ya. Saya teringat masa saya camah dekat Rompin Pahang tu, yang geng ketua kampung tu je ambil gambar. Yang lelaki duduk, makcik-makcik tu berdiri kat belakang tengah-tengah bergambar, tutap. Makcik tu bersuara kat belakang, free size dia. Menang makcik tu pula free size lah makcik. Alah yang macam ni itu freestyle lah makcik. Tapi dia punya confident yang aku tak tahan. Jangan main-main orang tua sekarang ni advance. Dia dalam orang tua ni pakai telokong ambil gambar, tiba-tiba dalam takung keluar tangan keluar mini love ada dahsyat turun. Jadi tak apalah. Jadi tak kisahlah tuan-tuan yang lain ya. Jadi apa-apa pun saya ucap terima kasih banyak. InsyaAllah saya akan kemari lagi pada 26 September insyaAllah. Kalau tak ada, doakan sihat, panjang umur. Saya suara macam ni serak tu lah hari-hari camal. Alhamdulillah hari ni nampak ada lega sikit lah. Sebab terima kasih lah doa orang-orang kat sini. Terima kasih banyak. Cuma bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang galah menjadi intan. Budak-budak membawa galah. Sudah tadi, satu lagi. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut jasa baik pihak PTP menjemput rasa nak junjung.